Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, ahli jawatankuasa masjid, seterusnya hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membincangkan beberapa isu muamalah semasa, iaitu secara khususnya berkenaan dengan skim cepat kaya dan juga isu-isu kewangan Islam semasa. Jadi insya-Allah dalam presentation saya pada malam ini kita akan lihat beberapa perkara yang dilarang di dalam Islam, tetapi ia sangat menarik. Ramai orang kita suka, seronok, dan ramai orang kita tertipu, dan ramai orang kita tak sedar dia melakukan kesalahan, iaitu kesalahan riba dan kesalahan memperolehi harta secara yang batil. InsyaAllah kita akan buka peluang untuk soal jawab. InsyaAllah kita akan berikan masa agak panjang untuk soal jawab. InsyaAllah dalam lebih kurang 8 suku saya akan berhenti. Kita akan buka untuk soal jawab. Jadi berkenaan dengan skim cepat kaya ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa ia bukan perkara yang baru, bukan fenomena yang baru. Dan saya banyak tulis dalam website saya, drazman.net tu, boleh tengok website, beberapa isu dan persoalan yang dikemukakan oleh masyarakat berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan masalah kewangan Islam dan juga yang berkaitan dengan skim-skim pelaburan, termasuklah skim-skim pelaburan emas dan juga pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang tetap. Kita kena faham bahawa Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semua, inna mathali wa mathala ma ba'athani Allahu minal haq. Rasulullah kata, perumpamaan aku dan perumpamaan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala utuskan melaluiku, kamathali rajulin au qada nara, seperti seumpama seorang lelaki yang menyalakan unggun api. Au qada nara, menyalakan unggun api. Rasulullah berkata, apabila kita nyalakan unggun api, nak musim buah ni, musim banjir, banyak benda terbang makan mari akan masuk dalam api. Jadi benda-benda terbang yang masuk dalam api tu, Rasulullah kata itulah perumpamaan bagaimana Rasulullah cuba nak menyelamatkan manusia daripada api neraka. Tetapi kalau kita nyala api, kita tengok benda terbang ke katu, ke apa benda terbang akan pergi ke arah api. Lapu pun dia akan pergi ke arah lapu. Jadi Rasulullah SAW beritahu perumpamaan kebangkitan Rasulullah untuk menceritakan kebenaran, untuk menyelamatkan umatnya daripada api neraka, seperti seorang lelaki yang menyalakan unggun api, atau kama qala Rasulullah SAW. Kemudian benda-benda terbang, makhluk-makhluk yang kecil tadi yang terbang, serangga-serangga ingin masuk dalam api, dan Rasulullah cuba menghalangnya. Jadi begitulah juga dengan manusia. Rasulullah SAW cuba menyelamatkan kita daripada memasuki api neraka. Tetapi manusia tetap memilih untuk memasuki api neraka. Sebab apa? Sebab dalam hadis lain Rasulullah beritahu neraka itu dipagari dengan perkara-perkara yang sungguh menarik hati manusia. Bil malazat, benda yang seronok, benda yang sedap semua. Adapun syurga, ia dipagari dengan perkara yang bil makarih, perkara yang orang tak suka. Orang tak suka. Sebab apa?
Yalah, nak sembahyang, siapa suka nak bangun tengah malam, nak sembahyang lama sikit. Tu imam sembahyang lama sikit pun orang komplain dah. Baca panjang surah, kita komplain dah. Kadang-kadang kita pilih hak mana hak sudah cepat. Jadi kita kata hak tu hak bagus. Jadi bil makarih, kita kena tolong orang lain. Rasulullah beritahu, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang hamba selagi mana dia membantu hambanya, saudaranya yang lain. Bukan senang, maknanya kita nak bantu orang lain, masa kita, tenaga kita berkira semua. Jadi benda yang kita tak suka lah. Jadi begitulah syurga, ia dipagari dengan perkara yang tidak disuka oleh manusia. Memaafkan orang lain. Kemudian kena untuk mendapatkan rezeki yang halal, kena berusaha. Dan kalau kita tengok dari segi pendapatan, untuk mendapatkan yang haram memang mudah. Orang mencuri, orang ambil rasuah, riba, tak payah kerja, duit dia yang kerja. Dia bagi pinjaman, dia ambil interest. Kita tak payah tengok contoh yang jauh-jauh lah, tak payah kita ambil tempat lain. Tempat kita pun orang kampung lagi terror bab riba ni. Kadang-kadang bagi pinjaman 10 tahun lepas, dia kata 10 tahun lepas 1,000, tapi sekarang hang kena bayar. Sekarang ni mu kena bayar 10,000. Dulu 1,000 boleh beli macam-macam 1,000. Dia kata lah ni 1,000 boleh beli apa, jadi mu kena bayar 10,000. Itu sebagai contoh. Ada yang cagar tanah. Di kampung kita, kawan-kawan kita, saudara kita memerlukan duit, dia cagar tanah. Jadi konsep yang dilakukan itu, kadang-kadang cagar tanah itu sepatutnya dia buta duit, tapi kita kata sebab tak boleh bayar, tanah tu boleh kat kita, senang-senang boleh kat kita. Ataupun kita kata nak tebus balik, hutang dulu 10,000, nak tebus balik, sekarang dengan harga tanah sekarang 40,000. Jadi nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, memang menarik, malazat, senang letak duit 10,000 dapat 40,000. Riba memang menarik. Pelaburan dan skim-skim cepat kaya juga memang menarik. Letak 10,000, dapat 10% pulangan, dapat 8% sebulan. Sebulan, bukan setahun. Sebulan tak dapat pulangan yang begitu tinggi. Memang macam mana tak menarik. Kalau dia kata sampai dia kata, kawan dia kata kalau kita letak 10,000 bang, dia kata kita akan dapat, katakan 10,000, 10% daripada 10,000 dapat 1,000. Dapat 1,000 sebulan. Kalau kita tak 1,000 dapat 10,000. Tak payah buat apa, goyang kaki. Dan ramai orang kita minat. Ada yang sanggup jual tanah, ada yang sanggup jual lembu, ada yang sanggup guna duit pension, duit KJSP untuk melabur, dan akhir sekali hilang begitu sahaja. Jadi ini sangat menyedihkan kita. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW meletakkan garis panduan yang begitu banyak sekali. Perkara-perkara yang perlu kita jaga supaya kita tidak melakukan maksiat ataupun tidak melakukan dosa di dalam muamalat. Jadi dalam bermuamalat ini kita kena ingat juga bahawa pada hari kiamat nanti di padang mahsyar kita akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama ibni Adam. Rasulullah SAW berkata, tidak berganjak kaki seorang anak Adam sehinggalah dia ditanya 4 ataupun 5 perkara. Di antaranya ialah tentang usia dia, umur dia, hidup dia, masa muda dia buat apa. Di antaranya masa sihatnya, di antaranya juga ilmunya, dan di antaranya juga ialah hartanya, bagaimana dia memperolehi dan bagaimana dia membelanjakannya. Jadi secara ringkasnya saya nak fokuskan pada malam ini berkenaan dengan harta. Jadi kalaulah kita sudah menjadi owner ataupun tuan kepada suatu harta, bukan bererti kita boleh buat sewenang-wenang. Jadi dua perkara. Yang pertama, bagaimana acquire, how do we acquire, macam mana kita memperolehi harta tersebut, and how we spend the wealth ataupun kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagai mukadimah, kita kena tahu bahawa dalam Islam ada 4 cara yang dibenarkan oleh syarak bagaimana kita memperolehi harta. Yang pertamanya ialah akad al-muawadah, pertukaran, melibatkan dua belah pihak, muawadah.
boleh ambil slide dekat website lepas ni, agak teknikal sedikit. Muawadah ini tuan-tuan dan puan-puan melibatkan pertukaran. Kalau kita dalam jual beli dipanggil muawadah. Kita bagi duit, kita dapat nasi khabu. Okey, kita bagi duit, kita dapat motosikal, kita dapat kereta. Dipanggil akad pertukaran, muawadah. Okey. Dan akad muawadah juga melibatkan pekerjaan. Kita bekerja, kita dibayar gaji, itu juga dipanggil muawadah. Jadi dalam Islam, akad muawadah ini dalam fiqh muamalat, di sana ada syarat-syarat yang khusus bagi akad muawadah. Sebab dia pihak yang berkontrak mestilah berada dalam keadaan win-win situation. Jadi kita bayar, kita dapat apa yang kita nak. Kita sewa, kita dapat katakan untuk sebulan, kita boleh guna untuk sebulan. Jadi both contracting parties ataupun kedua-dua pihak yang terlibat memperolehi apa yang gantian ataupun perkara yang badal ataupun iwad yang dia bayar kerananya. Jadi dalam akad muawadah tidak boleh ada gharar. Kita bayar sesuatu benda kita tak tahu. Kita bayar, katakan kita beli sesuatu benda tak tahu apa dia yang kita bayar. Kita beli sesuatu benda tak tahu harga, tak boleh. Dia boleh membatalkan akad jual beli. Sebab apa? Supaya berlaku keadilan kepada kedua-dua belah pihak yang berkontrak. Itu dipanggil akad muawadah. Jadi perkara yang melibatkan gharar. Jadi judi sebagai contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kenapa ia diharamkan? Kerana gharar, tak tahu dia dapat apa, dia bayar, dia tak tahu dapat ke tidak compensation. Okey, gantian ataupun iwad compensation kepada bayaran yang dia bayar. Samalah juga dengan perkara-perkara jual beli yang lain yang kita tak tahu, bayar tak tahu dapat ke tidak, bila dapat tak tahu. Jadi tidak berlaku keadilan. Kita bayar tetapi kita tak dapat apa-apa. Jadi tidak berlaku keadilan. Jadi dalam situasi tersebut, maka kita ataupun pihak yang berkontrak boleh membatalkan kontraknya. Itu cara yang pertama bagaimana kita memperolehi sesuatu harta. Cara yang kedua ialah melalui akad, dipanggil akad tabarruk. Jadi yang pertama tadi paling luas. Kita beli barang pun akad muawadah, kita bekerja akad muawadah, itu paling luas. Yang kedua, bagaimana kita memperolehi sesuatu harta dengan cara hibah. Orang bagi kat kita hibah, orang bagi kat kita hadiah ataupun wasiat ataupun sedekah ataupun harta pusaka. Kita mewarisi daripada mak kita ataupun mak kita mewarisi daripada kita, daripada isteri kita, kita warisi daripada isteri kita warisi daripada kita. Itu dipanggil cara yang mana tidak ada timbal balas. Maknanya unilateral, satu pihak saja. Dipanggil akad tabarruk. Jadi dalam akad tabarruk ini dilonggarkan, tidak perlu dikenakan syarat di mana gharar tadi, uncertainty ataupun ketidaktahuan ataupun kejahilan tentang jumlah, tentang perkara yang diberikan itu dilonggarkan. Kita bagi derma sebagai contoh, tidak semestinya terpulang kepada kita nak bagi banyak mana. Dan dalam beberapa contoh-contoh lain dalam kontrak takaful sekarang ini pun dia dianggap sebagai akad tabarruk, maka dilonggarkan syarat di mana ketidaktentuan itu dimaafkan. Tetapi dalam kontrak biasa, ketidaktentuan ataupun kejahilan ataupun gharar tadi tidak dimaafkan kerana dia boleh mengganggu kontrak, kerana kedua-dua pihak yang berkontrak tidak mendapat keadilan yang sepatutnya. Yang ketiga, cara kita memperolehi harta yang dibenarkan ialah percambahan daripada harta yang ada. The growth of the existing asset. Kita ada kambing kita beranak. Kita ada kebun kita mengeluarkan buah. Kita ada getah, pokok getah mengeluarkan getah. Jadi percambahan daripada harta yang ada itu juga adalah cara bagaimana kita memperolehi sesuatu harta yang dibenarkan oleh syarak. Yang keempat tuan-tuan dan puan-puan ialah penguasaan ke atas sumber-sumber semula jadi. Seperti air di sungai, kayu api yang dibenarkan oleh pihak pemerintah, ikan di laut, di sungai dan seterusnya. Kita ambil, kita boleh proses, air kita boleh jual sebagai contoh. Ini di antara empat cara bagaimana harta boleh dimiliki dengan cara yang patuh syariah ataupun yang dibenarkan oleh syarak. Jadi mencuri dia tidak ada pertukaran tadi. Akad muawadah tidak ada, dia ambil tanpa izin, tanpa kerelaan. Jadi dalam akad jual beli ia dibenarkan kerana di sana ada redha meredai. Illa an takuna ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum
bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran, tidak boleh kamu memakan harta satu sama lain kecuali dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jual beli, urusan jual beli di mana ia melibatkan redha meredai. Jadi dalam kes mencuri tidak ada redha meredai. Dalam kes merompak tidak ada redha meredai. Dirampas, diambil. Okey, hak kita diambil. Dalam kes rasuah juga di sana walaupun ada unsur, ini kita kena faham. Walaupun ada unsur suka sama suka, tetapi ia bercanggah dengan larangan syarak. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Rasulullah beritahu Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dalam masalah riba, kadang-kadang reda, peminjam dia kata sanggup bayar, tak apa, bayar lebih pun tak apa, interest tak apa. Walaupun suka sama suka, tidak bererti kontrak itu patuh syariah. Jadi asas kepada kontrak di antara syarat-syaratnya, satu akad itu mestilah suka sama suka, reda meredai, kemudian dia mestilah patuh syariah. Dalam akad riba, ia tidak patuh syariah. Ia tidak patuh syariah sebab apa? Sebab ia bercanggah kerana memberi pulangan yang tetap. Riba adalah dilarang, riba adalah haram. Di dalam Al-Quran Allah sebut fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Mereka yang melakukan riba seolah-olah mereka mengisytiharkan perang terhadap Allah dan Rasulnya. Dosa yang besar. Walaupun suka sama suka, samalah dengan zina. Suka sama suka tetapi zina diharamkan. Suka sama suka, riba diharamkan. Jadi ada orang yang salah faham, dia kata ada akad, dan akad ini kita mati stamp. Mati stamp, ada pendaftaran lagi, dia kata macam-macam lagi. Ada akad tidak semestinya patuh syariah. Orang beli arak pun akad juga. Ada orang tak faham, dia kata dia ada akad, beli kat kedai arak, kedai 7-Eleven setengah-setengah tempat tu ada arak, beli nombor ekor pun haram. Walaupun suka sama suka, dia kata dia rela habis duit tak apa, tak boleh. Walaupun suka sama suka, ia adalah haram, kerana ia dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita kena ingat dua kaedah yang besar. Kita tak boleh memperolehi sesuatu kecuali dengan cara suka sama suka, redha meredai, kemudian ia juga mestilah patuh syariah. Barang yang kita perolehi itu barang yang kita jual. Sama kita beli ataupun kita jual kita katakan kita babi, kita bedil babi, kita jual babi, tak boleh. Kita kata kita bukan beli, kita jual, sama je, jual ke beli sama je. Dia tak boleh. Benda yang dicuri kita jual, kita kata tak boleh, kita tak boleh benda ni benda curi kita jual. Bukan begitu. Benda curi kena kita kembalikan atau balik ke tuan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ciri-ciri skim cepat kaya yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini memang menular, khususnya orang Melayu. Kadang-kadang tak perik-perik. Kadang-kadang memang macam orang mabuk judi. Kena dah pun. Ada satu kes tu sampai ke 500,000 habis duit, setengah juta habis duit. Lepas tu hak tipu dia tu, dia kata waktu duit sikit lagi lah, waktu duit 20,000 lagi, kita cuba usaha. Dia lagi dia gitu dah kawan tu dah lah habis setengah juta dah. Nak korek, tapi percaya. Tak apa, dia kata dah habis banyak dah. Kita habis sikit lagi. Saja berlaku. Memang banyak sangat kes, Allah musta'an. Jadi yang berdepan dengan situasi, kadang-kadang sahabat-sahabat kita terlibat, ajak kita terlibat. Apabila kita sebut tentang hukum hakim, dia kata dia mau ustaz, kita pun ustaz juga. Lagi lagi. Dia kata dia mau ustaz, kita pun ustaz juga. Lagi kata. Masalahnya hak mengaji kata, mana-mana pelaburan yang memberikan untung pinjaman, mana-mana pinjaman yang memberikan pulangan yang tetap, ia adalah riba. Jadi hak tu kena faham. Jadi kita faham boleh. Kadang-kadang orang kita tak faham. Dia kata ni kontrak ni. Dan kita akan tengok lepas ni macam-macam cara yang dibuat, macam-macam manipulasi yang dibuat untuk menarik meyakinkan. Yang paling teruk sekarang ni, kita tengok yang bawah tu sekali, mula menggunakan istilah-istilah yang Islami. Nama produk tu nama-nama sahabat, subhanallah. Padahal sahabat tak pernah buat riba. Subhanallah. Sahabat-sahabat jutawan, Abdul Rahman bin Auf jutawan, Sayyidina Uthman bin Affan jutawan, Zubair bin Al-Awwam jutawan. Kaya Zubair bin Al-Awwam. Sampai lah ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, ada lagi qalaah rumah. Salah satu rumah Zubair bin Al-Awwam memang kaya. Orang bagi duit kat dia, orang suruh dia pergi duit. Dia kata ni bukan wadiah, ini adalah kod, bagi pinjam kat aku. Dia cerdik. Nak ceritanya tuan-tuan, sahabat dulu berjaya dan sahabat lebih faham hukum hakam.
Kita tiba-tiba kita guna nama sahabat, kita kata oh ni skim yang dibuat oleh sahabat. Ngaru, sahabat mana bagi fixed return? Az-Zubair bin Al-Awwam, dia seorang yang cerdik. Okey, dia menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Mak dia Safiyah, mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia Abdullah bin Az-Zubair. Cerita panjang apa ni, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin sebut cerita bab ada al-amanah. Sebelum dia mati dia pesan kepada anak dia supaya bayar hutang dia, dan juga apa ni sebab bayar hutang itu sebab orang bagi duit kat dia, dan dia ambil duit daripada orang ramai. Dia kata duit ini dia anggap sebagai hutang, jadi aku janji nak bagi balik. Jadi seolah-olah dalam konteks sekarang ni seolah-olah sama dengan current account ataupun account semasa di mana bank kena jamin bagi balik duit tersebut, kena garanti bagi balik. Mengajar Islamic banking dekat UAE mengajar apa ni al-masrafiyah al-islamiyah, Islamic banking. Jadi tak sesuai lah untuk kita pergi dengan lebih detail. Cuma nak ceritanya sini tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana sahabat dahulu kadang-kadang orang kita salah faham. Sahabat tu dia faham, jadi dia kontrak, dia ambil daripada duit daripada orang ramai. Az-Zubair bin Awam, dia tak guna mudharabah. Kalau mudharabah dia kena kos hutang dengan orang. Jadi dia kata ambil duit ni kira-kira mu bagi kod kat aku. Salaf, inama huwa salafun, bagi hutang kat aku. Hutang aku garanti bayar balik prinsipal lah. Jumlah asal. Tak boleh bayar lebih jadi riba. Jadi sahabat faham. Jadi tak asyik mudharabah kena kos hutang. Dia kata tak asyik kos hutang, aku nak beli, nak nego ikut aku, tapi aku janji aku kira mu hutang kat aku ya, aku bayar balik duitmu. Kalau wadiah, aku tolong pegang, kalau orang curi hilang duit. Nak ceritanya sikit saja, nak ceritanya sahabat dahulu faham tentang hukum hakim bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak betul hak dia buat, Rasulullah tegur terus. Tiba-tiba kita ni, kita ambil nama sahabat sikit-sikit, kita ambil nama, kita kata mata wang sunnah, habis orang pening mata wang sunnah, kononnya mata wang sunnah, habis keliru. Jadi tengok-tengok rupa-rupanya kita nak jual barang kita, suruh orang beli barang kita kata kembali kepada ini yang apa ni, yang sedih kita. Maknanya tak salah perjuangan katakan kita nak kembali kepada emas, tak salah. Tapi sampai satu pihak kadang-kadang tak tahu pun hukum hakim yang melibatkan riba. Beli emas bertangguh, riba, kita akan bicara lepas ni. Tak sedar pun, tapi semangat saja, semangat kononnya nak kembali kepada perkataan yang canggih-manggih, perkataan mata wang sunnah. Jadi kita tak sedar, dalam kita buat perkara tersebut, kita beli emas cara bertangguh. Cara bertangguh dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia boleh melibatkan riba. Jadi pentingnya kita kena faham tentang hukum hakam. Kita kena faham tentang hukum hakam muamalat. Kita kena faham Rasulullah dah tutup dah banyak dah lubang Rasulullah tutup, tapi kita dah korek juga, dah tawil juga. Kok lain. Kita kata bukan gitu kok ni. Jadi kalau apabila berlaku dalam situasi sekarang ni, orang panggil tersontuk. Tersontuk maknanya penganjur skim cepat kaya tak boleh bayar. Baru pening lah, habis pening. Masa mula-mula dapat tu 10,000, letak 10,000 dapat 1,000 sebulan. Suka lagi tak? Sebulan dapat, 2 bulan dapat, padahal duit kita dah bagi balik. Masuk bulan ketiga, bulan 4 hilang. Senyap tahu mana. Cari telefon pun tak akak. Macam-macam. Tetapi yang sedihnya tuan-tuan, dapat kita tengok hak melabur tu kadang-kadang dia tak faham. Kalau kita royak hak tu riba, tak boleh ambil lebih. Dia nak juga, dia kata dia janji lagu tu. Dia janji. 10,000 dapat 15,000, dia janji. Janji pun janji tak betul, mana boleh. Jadi kita kena faham, walaupun sikit duit tu, kita sanggup kok kalau kita mati esok. Rasulullah kata di pada masa tak ganjuk kaki kita tu, herannya sesuatu. Mari mana 5,000 tu mari mana? Kita nak jawab apa mana? Sumber riba lah. Jadi sumber riba adalah di antara dosa-dosa yang besar. Jadi kalau kita faham betul-betul, kita tak save pun duit kita ini, sumber kita, pendapatan kita ni daripada sumber yang haram. Kita takut kita akan dikira satu-satu oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mana duit kita tadi. Okey. Di antara ciri skim-skim cepat kaya ialah memberikan pulangan tetap yang tinggi, khayali, tak masuk akal. Bank pun tak boleh bagi 10%, bank bagi 2% setahun, 3% setahun. Ini 10% sebulan. Memang tak masuk akal. Dia ambil duit mana nak bayar? Sebab itulah dia terpaksa buat produk baru ataupun skim baru. Tidak ada bank atau syarikat perniagaan yang terkenal boleh berikan keuntungan yang semikian. Ada yang beli jual handphone, dapat handphone dapat duit balik. Syarikat syarikat Samsung pun tak boleh buat gitu. iPhone pun tak boleh buat. Dah lah bagi duit 5,000 kamu, duit tu dapat balik, telefon dapat balik. Duit dapat balik dalam masa 2 bulan katakan. Jadi pelik sangat.
buat benda yang terlampau yang apa ni tak masuk akal, maknanya walaupun kita kata hibah tadi hukum asalnya boleh, tapi apabila dia ada unsur-unsur penipuan, unsur-unsur penipuan, unsur-unsur taghrir, maka ia adalah dilarang. Hukum asalnya tak ada masalah kita bagi hibah kat orang. Tapi apabila kita bagi dengan jumlah yang lebih untuk tarik ramai lagi mari masuk, maka ia di sana ada unsur penipuan. Indirectly ada unsur penipuan, maka ia adalah haram. Kemudian banyak juga berhujah, dia kata ustaz cakap sedap lah, ustaz ada khijadah, dia kata orang kampung ni sesok. Dia kata kita nak tolong dia tu. Sedap nak tolong. Kononnya nak tolong lah. Kata bukan nak tolong, apabila tersontok tadi bukan nak tolong, nak tindah lagi dah lah, susah dah. Kecek tu kat suruh melabur. Ada lembu jual lembu nak masuk skim ni. bukan tolong, jadi kau tindah, kau hanya ayo. Tapi nak ceritanya bagaimana ayat wording perkataan yang digunakan nak tolong. Dia kata nak membantu, ni ayat biasa, membantu ekonomi bumi putera. Lepas tu kalau bank negara pergi dia kata bank negara tak suka, memang deki dengan orang Melayu, macam-macam lah alasan yang dia buat. Tetapi yang sedih sekali, yang paling sedih sekali ialah orang tak fikir mana masalah hukum tu, fikir masalah bank negara. Takut bank negara pergi raid. Jadi dia kata takut bank negara apa ni bekukan aset, takut bank negara ambil tindakan. Jadi takut situ, bukan takutnya ambo buat ni, ambo masuk ni, fikir dulu ambo masuk skim ni patuh syariah ke tidak. Jadi kita kena tanya hak tu dulu. Dari siapa-siapa yang bawa produk ataupun siapa-siapa yang menganjur skim, kita tanya patuh syariah ke tidak. Kalau dia kata apa ni patuh syariah, siapa rakyat patuh syariah? Dia kata ustaz. Kalau dia tanya kata ustaz mana, kita tanya pula. Ada seorang itu dia kata mufti, seorang mufti. Kata mufti mana? Dia pun bagi nombor. Dia kata tak percaya, telefon sendiri nombor mufti sekian. Amo kenal mufti sekian, kata ni bukan nombor telefon dia ni. Ni nombor telefon dia ni. Maknanya siapa kopi kat tu dia nak suruh nak royaknya, dia buat tu betul. Jual beli mah bertangguh tak apa, mufti ni kata boleh. Saya kata mufti mana nak tengok. Royaknya kadang-kadang siapa kopi kat tu sanggup berbohong, maknanya demi untuk mendapat pelanggan tadi ataupun mendapat pelaburan yang baru. Dan ramai hak pelabur-pelabur ni pun cuba sebab terlampau indahnya, tertarik dengan pulangan fixed return tadi yang tinggi tadi, tak apa habis duit banyak. Dan dia kata sebab ada ustaz masuk, kita masuk juga. Jadi hak ni yang menimbulkan masalah. Sebab kadang-kadang dia kata sebab ada ustaz yang terlibat. Okey, seterusnya, poin yang seterusnya ialah skim cepat kaya berkait rapat dengan isu riba. Isu riba ni sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Ia memberi pulangan yang tetap, fixed return. Fixed return bukan apa ni tak boleh bagi fixed return. Kebanyakannya secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jual beli barang, kita tahu harga, boleh kita nak markup harga secara murabahah, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kena buat caranya betul. Tapi yang berlaku pada dalam masyarakat kita, dalam skim-skim kebanyakannya ialah tak betul. Dia tak ambil bagi mah pada saya bagi mah ataupun bagi 100 gram dapat bulan-bulan banyak ni. Bagi tu terdasar apa tak tahu. Jual ke? Kalau jual bertangguh, mah mana boleh jual bertangguh. Jadi tak tahu. Jadi secara umumnya kaedahnya ialah apabila kita menjamin modal, apabila kita memberi pulangan yang tetap, ia mengambil hukum interest bearing loan ataupun pinjaman berfaedah. Pinjaman berfaedah. Sebab apa? Sebab dalam mudharabah yang dibenarkan oleh syarak, dalam mudharabah ataupun wakalah, kita tak boleh nak jamin. Kalau tuan-tuan bagi duit, kamu nego dah, amba tak boleh kata boleh bagi 4% sebulan, tak boleh kata. Sebabnya tak tahu, mungkin 3%, mungkin 5%. Sebab itulah yang wajib kita tentukan ialah jumlah ataupun nisbah, profit sharing ratio, nisbah perkongsian keuntungan. Itu wajib dipersetujui. Tapi tak boleh kita kata fixed return 5%, 4% tak boleh. Secara umum, secara umum kita kena ambil pakar ataupun terima kaedah mana-mana pelaburan yang memberikan pulangan yang tetap, ia boleh mengundang masalah interest bearing loan ataupun pinjaman berfaedah. Ia boleh mengundang pinjaman berfaedah. Jadi skim cepat kaya ini berkait rapat dengan isu riba sebab ia menjanjikan pulangan yang tetap. Kemudian yang keduanya Amba sebut tadi, pulangan yang tinggi, ada unsur penipuan sebab tak mungkin dapat buat keuntungan yang begitu banyak. Cara logiknya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nego hutang, kata-kata hutang, kita nak kongsi ke dengan orang lain? Tak usah kongsi dengan orang lain, kita nak hutang untuk kita lah. Apa pula kita kata mari melabur, kita kongsi, tak masuk akal.
Orang nego gapo pun dia tak kekos. Orang buat kepuk, dia koci pintu, tak sebi orang tengok resepi dia. Dia tak suruh pekerja, token dia buat sendiri, dia baca sendiri. Sebab kalau orang itu pecah rahsia dia tu, bagi dia, ambil duk buat semalam yang mana orang pergi Turki. Pasal buat pada bola. Buat pada bola tu dia kata, tak tahu betul ke tak cerita. Dia pada bola dekat Europe, orang Turki, peniaga Turki ni. Mana dia tak bagi pun, maknanya setengah-setengah orang nak tengok cara dia buat lagu mana, dia tak nak rupuk tu lagu mana. Sebab dia akan hilang apa ni, bisnes dia tak ada, orang tahu rahsia nak buat lagu mana. Apa nak ceritanya, ialah tuan-tuan ada apa-apanya, ialah kalau kita buat nego hutang, tak kira kita nak kongsi dengan orang muda-muda, tak, mesti kita kongsi dengan anak-anak kita, orang yang kita sayang. Ni dok, marilah kita kongsi keuntungan amawi 10% sebulan. Jadi itulah di antara perkara yang berlaku pada dalam masyarakat, dalam skim-skim ni. Kadang-kadang orang boleh dengar, boleh boleh terikut-ikut. Bunyi pulangan tinggi, dia kata hutang banyak lagi, kita beri banyak tu. Tak kira lah hutang banyak lagi tu, banyak tu. Apabila kita tetapkan 10%, ia menimbulkan masalah. Sebab dia tidak menggambarkan pulangan yang sebenar. Jadi sepatutnya dalam mudharabah, perkongsian keuntungan yang sebenar. Mungkin lebih daripada 10%, mungkin kurang daripada 10%. Kita boleh buat mudharabah. Rasulullah buat mudharabah. Rasulullah pernah berniaga dengan Khadijah. Sebelum berkahwin dengan Khadijah, Rasulullah berniaga dan Rasulullah berkongsi keuntungan. Jadi boleh dalam Islam kita guna konsep mudharabah ataupun konsep wakalah untuk kita melabur. Tetapi tidak boleh menjamin modal dan juga tidak boleh menjamin pulangan yang tetap. Kemudian yang terakhirnya ialah isu aklu amwalin nas bil batil, cara perolehan harta yang tidak sah. Hak ni kadang-kadang orang tak perasan. Orang nampak hak haramnya nipu. Orang nampak hak haramnya riba. Orang nampak hak haramnya rasuah. Orang tak nampak ambil harta orang lain tanpa dengan cara yang batil. Selain daripada 4 cara hak kita sebut tadi, muawadhah, akad pertukaran jual beli ataupun pekerjaan tadi, ataupun akad tabarruk, ataupun pertumbuhan daripada harta yang ada, ataupun yang terakhir tadi kita ambil dari sumber asli tadi, maka ia boleh jatuh dalam kategori mengambil ataupun memakan harta orang lain dengan batil. Kita ambil hak orang tanpa contractual relation ataupun hubungan kontrak yang jelas, tak tahu atas dasar gapo. Dia kata bawakan pam Swiss anda, kita akan bagi pulangan yang tetap. Hak ni tak tahu, dia letak atas dasar gapo. Lepas tu dia kata lepas pada ni boleh kami akan bagi balik pam Swiss. Dia dapat boleh-boleh bagi balik. Jadi kita akan bincang lepas ni tuan-tuan dan puan-puan bagaimana skim ini berlaku. Okey, berkenaan dengan riba ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dengan orang yang dirasuk oleh syaitan. Jadi samalah juga tak nanti pada hari kiamat lagi pun, sekarang ni orang yang melabur dengan skim-skim yang sungguh berisiko tinggi ini, mereka tidak mendapat tidak memperolehi ketenangan. Risau, pelabur risau, tak dapat duit. Hak menganjur pun risau juga, takut orang cari dia. Jadi rupa seolah-olah mereka dirasuk oleh syaitan. Dan kita kena ingat bahawa dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala beritahu yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah memusnahkan riba. Sebab itulah skim-skim yang berdasarkan riba tidak akan kekal. Dasar ekonomi barat sekarang pun berdasarkan kepada sistem riba. Sistem ekonomi kapitalis yang kita semua berada dalamnya adalah sistem riba. Sebab itu berdepan dengan berapa kali isu kegawatan ekonomi. Jadi samalah juga dengan skim-skim pelaburan tadi, lagi cepat. Dalam masa beberapa bulan saja dia akan hancur, jatuh. Yamhaqullah, Allah memusnahkan riba, dan Allah yurbi sadaqat, dan Allah menguntungkan, memberi keuntungan sadaqat. Hak ni orang tak nampak. Sebut sedekah, sebut sumbangan kebajikan ni orang tak nampak. Sebab tak dapat timbal balas. Jadi orang nampak aku bagi sikit, aku nak sikit. Orang tak nampak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan penyelesaian kepada riba tadi. Sepatutnya kita tolong orang susah, orang perlu bantuan. Jangan kita cah pula interest. Kita tolong dia. Kita bagi qardul hasan. Ataupun kita bagi sedekah, bagi bantuan. Ini tak kita bagi 10,000, kita minta dia bayar 15,000. Jadi itulah sebenarnya tuan-tuan bagaimana
masyarakat dunia pada hari ini berdepan dengan masalah riba. Tak kira lah orang Islam ke, orang kampung ke, orang bandar ke, semuanya berdepan dengan isu riba. Jadi dalam kalau kita tengok dalam fiqh muamalah, riba ini ada banyak jenis, banyak kategori. Bukan saja disebabkan hutang, tetapi sebab dalam jual beli pun ada setengah-setengah benda kalau kita jual beli, kalau kita tak ikut syarat-syarat dia, boleh berlaku riba. Jadi hak yang pertama, riba ad-duyun tu memang jelas, Al-Quran sebut memang jelas bagaimana ia boleh berlaku. Ia adalah pertambahan ke atas hutang. Tapi hak yang kedua, kategori yang kedua dipanggil juga riba as-sunnah, ataupun yang disebut dalam hadis ataupun riba al-buyu', ialah tentang beberapa perkara yang mana Rasulullah sebut kalau kita tak ikut peraturan dia boleh berlaku riba. Hak ni orang jarang dengar, orang jarang ambil perhatian. Kadang-kadang dia kata tak pernah dengar pun. Ingat kau hutang ambil lebih tu yang ribanya, rupanya dalam beberapa perkara lain, jual beli beberapa barang ribawi, kalau tak ikut peraturan dia boleh berlaku riba. Jadi dipanggil riba al-buyu'. Jadi contohnya riba al-buyu' ialah apabila kita membeli emas dengan emas. Kita beli duit dengan duit. Jadi duit dengan duit, RM1 dengan RM1 tertukar. Jadi dia kena ada dua syarat. Pada nilai yang sama, RM1 dengan RM1, skala dengan RM1, kertas RM1, sama nilai yang sama. Kalau tidak berlaku riba, dan tak boleh berlaku penangguhan pertukaran. Emas dengan emas sama juga, perak dengan perak sama juga. Okey, amat tunjuk hak mudah lagi. Ni perkara disebut dalam hadis, dan dikiaskan berah lah di tempat kita ni, makanan asasi berah. Kalau kita bagi secupok, kita tengok kadang-kadang tengok cerita Alibaba Buja Lapuk tak? Dia kata bayar, ambil segantang, ambil secupok, bayar 2 cupok. Tak apa, bayar 2 cupok. Hutang gandum. Sama gandum ke berah, bayar 2 cupok. Ambil cupok, bayar 2 cupok. Amo duk kampung dulu biasa. Amo tengok kecil-kecil dulu, orang buta berah. Orang buta berah, kita buta dengan orang berah. Jadi kita kena bayar jumlah yang sama. Kalau kita bayar lebih, ia adalah riba. Jadi boleh kita buta berah, tidak menjadi masalah. Tapi yang tak bolehnya bayar lebih. Samalah juga dengan qard tadi, berhutang tidak menjadi masalah. Apabila kita perlu, kita boleh berhutang. Dia di antara akad yang memberikan kemudahan kepada manusia. Tetapi yang tak bolehnya ialah mengambil peluang daripada tadi memberi hutang tadi. Nak cah lebih, ambil secupok, bayar segatai. Ambil secupok, bayar 2 cupok. Tak boleh. Bayar secupok setengah, tak boleh. Dia kata faham lah. Dia kata kalau mu bayar sikit, lepas ni aku tak dah. Bayar lebih. Bayar lebih. Walaupun sikit, tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah riba. Jadi kita kena ingat, walaupun anak babi pun, ia tetap babi. Kita kata tak makan babi, bapak babi kita makan anak babi je. Anak babi tetap babi. Riba walaupun sikit, ia tetap riba. Tak boleh. Sikit banyak, ia adalah sama. Arak pun sama, sikit dia pun sama dengan banyak dia. Qaliluhu, Rasulullah kata qaliluhu wa kathiruhu sawa. Sikit arak, banyak arak sama saja, ia adalah haram. Jadi disebut dalam hadis Rasulullah 6 komoditi. Yang pertama emas dan perak. Untuk yang pertama emas dan perak, ulama bersepakat bahawa disebabkan kenapa ia dianggap sebagai ribawi, kerana ia adalah athman, kerana ia adalah dianggap sebagai mata wang. Ia dianggap sebagai pengukur nilai. Ia dianggap sebagai alat tukar. Hal ni kita kena faham balik. Yang kedua, 4 gandum, bali, tamar, garam, dan kita kiaskan dengan berah. Walaupun berah tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam sunnah, ulama kita kias dengan berah sebab ia adalah makanan asasi. Jadi makanan asasi, kalau tak ikut peraturan dia boleh berlaku riba. Tukar berah, sekilo berah dengan sekilo berah, tak apa, kena sekilo yang sama. Walaupun berah basmati dengan berah biasa, tapi tak boleh. Walaupun basmati lebih mahal, Rasulullah kata kena jual dulu dengan RM1, dengan dirham dengan RM1. Dalam konteks sekarang RM1, jual dulu dengan RM1, beli semula beras siar dengan RM1. Tak boleh 2 kilo beras siar, 1 kilo basmati, tak boleh. Tak boleh sebab berlaku riba. Sama juga garai, 1 kilo garai dengan 2 kilo garai. Garai gunung mahal kita kata, 1 kilo garai laut 3 kilo, tak boleh berlaku riba. Nak juga jual dulu dengan RM1, baru beli balik garai tu. Jadi tuan-tuan, samalah juga dengan tamar, samalah juga bali, kalulah jenis yang sama. Tapi kalau kita tengok dalam kategori yang berlain, emas dengan perak ada satu syarat saja. Jadi tadi kalau emas dengan emas ada 2 syarat, perak dengan perak ada 2 syarat. Yang pertama, at par ataupun pada nilai yang sama, berat yang sama ataupun nilai yang sama, sukatan yang sama. Yang kedua, mestilah segera. Pertukaran itu berlaku on the spot, tangan ke tangan. Tapi kalau emas dengan perak, satu syarat,
perlu berlaku pertukaran secara bersegera, maknanya yadan biyadin. Tak boleh kita tangguh. Kita tukar duit US dollar dengan Malaysia ringgit, Malaysia ringgit dengan Thai baht, kena bersegera pertukaran. Tak boleh kita bayar dulu ringgit hari ni, esok ambil baht. Tak boleh, ia berlaku riba. Jadi Rasulullah larang dalam hadis yang jelas. Kita tukar gandum dengan garam, 1 kilo gandum 2 kilo garam, boleh. Bukan at par, bukan nilai yang sama, tak apa, tapi dengan syarat pertukaran perlu segera. Okey, situasi yang last sekali, emas dengan garam, emas dengan tamar, emas dengan bali, emas dengan gandum. Sebab emas dengan perak kategori dipanggil klasifikasi sebagai mata wang, duit. Zaman dulu duit, zaman pemerintah orang putih dulu pun emas, dia pakai duit emas lagi. Zaman pound, British pound pun dia pakai emas lagi. Jadi duit zaman dulu, emas dan perak adalah duit. Dan konteks sekarang ni duit kertas adalah duit. Dia mengambil hukum yang sama. Jadi emas, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh beli bertangguh. Garam boleh bayar boleh bayar secara bertangguh, bayar duit bertangguh, dan boleh ambil emas bertangguh. Boleh dua-dua. Tapi kena ingat, kalau emas dengan emas, dua syarat. Emas dengan perak, so syarat. Okey. Emas dengan perak, emas dengan gandum, tidak ada lagi syarat tersebut. Boleh bertangguh, boleh bayar dulu, ambil barang ke dia, ambil barang dulu, bayar ke dia, boleh. Atau buat secara tunai pun boleh, tidak menjadi masalah. Jadi hal ni agak teknikal, tuan-tuan. Mungkin terkejut kalau tak pernah dengar. Tak apalah, tengok slide, kita dengar dulu, kita besok. Lepas ni insya-Allah dah lama-lama kita besok dah. Jadi sama tu juga yang garam ataupun bali dengan emas, boleh kita tangguh bayar ataupun kita tangguh delivery, hantar tu kemudian suruh bayar kemudian, tidak menjadi masalah. Ada hadis yang jelas, hadis yang sahih. Rasulullah kata emas dengan emas, perak dengan perak. Okey, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Syarat dia mestilah dua syarat, mithlan bi mithlin, pada kadar yang sama, pada nilai yang sama, sawak bi sawak. Okey, sebab ada orang kata ingatkan wazan saja, tidak semestinya pada timbangan yang sama, pada nilai yang sama. Duit katakan 10,000 dengan 10,000. Kalau sama-sama currency yang sama, dalam ringgit, mestilah nilai yang sama, berlaku segera. Ringgit dengan dolar tak apa, $1 RM3 tak apa, tapi kena pertukaran segera, tak boleh tangguh. Sebab apa tak boleh tangguh, tuan-tuan? Sebab ia sangat sensitif. Duit ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah duit ini kita kena faham. Imam Ghazali bincang panjang, dan kita tengok ulama-ulama dahulu, Ibnu Qayyim pun bincang panjang. Dia kata duit ini adalah maksud. Dia bukan maksud, dia adalah wasilah. Kita dengan duit kita boleh bayar bil api elektrik, kita boleh bayar minyak, kita boleh beli beras, boleh settle banyak keperluan kita. Ada orang tanya, pelajar hamba tanya, dia kata, ustaz, kenapa kalau beli laptop, dia kata tak apa, tangguh. Kenapa beli emas tak boleh tangguh? Sebab emas adalah ilah thaman. Sebab ada hadis yang jelas. Sebab dia adalah dianggap seperti dengan duit. Dia paling liquid. Kita boleh jual mana-mana pun boleh jual, laku mana-mana pun orang beli, walaupun mungkin at discount dengan harga yang kurang, tapi emas mudah dijual. Jadi maknanya kalau kita tukar duit, katakan contoh dalam ni, tukar duit dolar dengan ringgit, kita tangguh. Berlaku penangguhan tu, kita berapa hari kita tak boleh nak guna duit. Kita pergi Mekah boleh terima lagi ringgit. Kita pergi tempat, orang tak terima ringgit. Kita pergi Bakot, orang tak terima ringgit tak. Kita tukar duit, kalau itu tak boleh lagi. Apabila tak boleh, kita tak boleh nak guna duit. Itu di antara hikmah dia. Tak sama beli barang dengan duit tadi, ataupun pertukaran komoditi tadi, makanan tadi dengan makanan tadi. Ia adalah keperluan yang segera. Di antara hikmahnya. Tetapi kita, sebab apa kita kena tak boleh jual beli emas bertangguh, tak boleh jual beli currency ataupun mata wang bertangguh? Sebab hadis yang jelas. Jadi kita orang Islam ni kena berpegang dengan hadis. Jadi ada orang royak hamba, dia kata hamba beli, dia kata emas Kelantan, emas Dina Kelantan, beli, dia kata melalui dia kata kita bagi duit lama dah, tak siapa-siapa lagi emas. Saya kata itulah, kalau kita sebut hadis Rasulullah, orang tak apa nak percaya. Apabila tak dapat emas tu, barulah teringat apa. Rupa-rupanya Rasulullah larang, tak tahu. Orang melabur dengan Geneva tu, kes Geneva ni masih lagi di mahkamah. Tukar emas lama, di antara hal berlakunya tukar emas lama dengan emas baru. Emas lama, sekilo emas lama, awak mari sekilo emas baru, dia tukar. Jadi dia buat gana, dia suruh bayar the difference. Dia kata masa beli dulu harga 1 gram RM130. Tapi dia harga dia dah makat dah. Harga dia katakan 200,000 untuk 1 kilo. Lepas tu dia bagi hibah tiap-tiap bulan. Orang kita negak, bunyi hibah 2,000 tiap-tiap bulan, banyaknya lah.
Habis pakat waktu bidi pergi melabur. Hak menariknya tuan-tuan, ni boleh dapat hibah. Dia kata kena dapat hibah lagi, kena mari mah lama tukang mah baru. Sekilo mah lama, sekilo mah baru, kena bayar the difference. Bayar ikut harga hak baru. Hamba kata hak ni, hak Rasulullah lagi ni, Rasulullah sebut mah dengan mah kena epa. Apabila kita kata kena epa, orang kata masuk akal. Apa dia tukar mah dengan mah pada nilai yang sama? Rasulullah kata, Rasulullah bukan suruh kita tukar pada nilai yang sama. Kalau nak tukar juga mah dengan mah, kena tukar pada nilai yang sama. Apa? Tukar duit 10,000 dengan 10,000 kena pada nilai 10,000 harga 100 dengan 10,000 harga 10 riyal sebagai contoh. Kena pada nilai yang sama. Kalau tidak berlaku riba. Berlaku riba. Jadi apabila kita baca hadis tu, ada orang kata apa tak boleh, kata siapa dia nak buat tukar mah dengan mah, orang tak buat. Jadi ada orang buat skim-skim cepat kaya ni, dia buat ke mana? Mari mah lama, kalau nak dapat hibah boleh-boleh, comel lah perkataan hibah tu. Nak dapat mah, nak dapat terus hibah boleh-boleh 2,000, mari mah lama kita jual dengan mah baru, tukar mah lama dengan mah baru, padahal sama-sama berat sekilo, tapi kena bayar the difference. Tapi tuan kena bayar 5,000 perbezaan harga. Masa tu perbezaan harga tu ribanya tuan-tuan dan puan-puan, sebab mah lama dengan mah baru tidak ada beza. Ni yang menjadi apa ni, yang menjadi isu. Bagaimana kadang-kadang kita tak sedar, Rasulullah sekat dah. Tapi orang tak nampak masa tu. Orang dapat pulangan yang banyak, lepas tu apabila tersontot tak boleh bayar, maka mulalah fikir, rupa-rupanya Rasulullah dah lah, okay. Hak bagi nak sedar, hak bagi nak insaf, hak setengah hak lain tu, dia kata tu kau faham ustaz, saya faham lagu lain. Lagi dia kata ustaz kena faham hak Rasulullah sebut mah dengan mah. Lah ni mah dengan pitih. Dia kata pitih tak apa, mah dengan mah tak boleh. Bisa sungguh, hebat sungguh. Dia berdalih kat sana, berdalih kat sini, dia kata pitih ni siapa kau sanggup kata pitih ni bukan macam tuala tisu tandah, dia kata tak ada nilai. Saya kata tak ada nilai, mari gambar lah pitih. Saya kata tanya orang tak sekolah pun dia ambil duit, kalau jatuh ada orang ambil lagi duit. Pun tengok orang tak ambil, tapi cuba tengok pitih 10 riyal, kita letak lama mana je, metai tak ada. Orang ambil sebab apa? Sebab dia tahu benda tu bernilai, dan benda tu adalah duit. Cuma ada yang berfikir yang pelik, dia kata bukan duit, duit kertas ni bukan duit. Zaman dulu dia kata fuluh. Hamba letak dalam website, hamba tanya diri dengan tugu-tugu besar pengarang kitab Fiqh Manhaji, apa ni, hamba SMS dengan seorang sahabat Dr. Mujahid, Sa'id Mujahid di Syria, tanya sendiri. Dia kata tak perlu kepada sandaran mah pun tak boleh beli mah cara bertangguh, sebab ada orang kata dalam mazhab Syafi'i tak apa. Memang pendapat ulama mazhab Syafi'i hak zaman dulu berkenaan dengan fulus. Fulus ni ialah mata wang sampingnya, bukan mata wang sebenar. Sebab mata wang sebenar masa dulu mah dia perak. Kita kena faham dalam konteks hari ni, mata wang lah ni ialah kertas, duit kertas tu lah. Duit mata wang kertas itu adalah mata wang mutlaqul athman. Jadi Syekh Qurah Dari hak mari baru ni Malaysia pun dia sebut dengan jelas, dia kata ini adalah mutlaqul athman. Duit yang Imam Syafi'i sebut, dia kata mutlaqul athman pada mah dia perak, dia berlaku pada duit kertas. Orang sampai perikat orang tak tahu dah mah dia perak itu adalah mata wang. Ayatnya digunakan dengan cara meluah. Maknanya kita kena faham bahawa ia adalah ribawi. Dia mengambil hukum sama dengan mah dan perak dari segi, bukan dia serupa dengan mah dan perak. Memang tak ada nilai serupa dengan, kalau duit seria cari tak serupa dengan mah dan perak. Tapi dari segi hukum dia tu dianggap sebagai alat tukar, sebagai pengukur. Kita nak tahu air mineral ni harga berapa, kita tak kata 0.05 gram mah, payah. Kita kata seria. Jadi seria tu RM1 tu duit untuk pengukur nilai. Beza hak ni dengan ni berapa, beza hak ni dengan ni berapa, pengukur nilai. Jadi samalah, dia mengambil hukum yang sama, wajib zakat padanya. Jadi di antara perkara harta yang wajib zakat lah duit. Jadi ada siapa satu perikat setengah-setengah tu dia kata duit ni tak wajib zakat. Hak ni lagi bahaya. Memang bahaya tuan-tuan dan puan-puan apabila dia kata duit kertas tak wajib zakat. Sebab dia kata kertas tak ada nilai, dia kata dengan itu boleh beli mah bertangguh. Hak ni hak bahaya, sebab lah ni banyak skim-skim apa ni pelaburan yang melibatkan apa ni ETA kau jual beli emas secara bertangguh. Mereka guna hujah apa? Mereka kata hadis sebut emas dengan emas. Perak dengan perak. Tapi dia tak faham, dia tak baca perhabis hadis tu, fa iza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rasulullah kata apabila berbeza asnaf, emas dengan perak boleh kamu tukar dengan tafadul, dengan bukan nilai yang sama, tapi dengan syarat yadan biyadin, tangan ke tangan. Mana nak beli perak dengan mah nak beli dengan perak, nak beli ringgit dengan apa ni, dengan mah, nak beli mah dengan ringgit,
kita kena mematuhi satu syarat, iaitu tak boleh secara bertangguh. Hak ni yang menjadi masalah. Lah ni trend baru, nak suruh kata jual beli emas bertangguh. Jadi ulama muktabar, keputusan majma' fiqhi, kita ada fake academy, badai fiqh seluruh dunia tuan-tuan dan puan-puan, tapi dia kata kita mazhab Syafi'i. Padahal kamu nak cari pendapat hak ulama hak dahulu kata pada masa konteks masa dahulu, sengaja cari jalan nak suruh kata boleh. Ni sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena dengar pendapat ulama muktabar, ulama yang fatwa-fatwa yang diputuskan oleh majlis-majlis fatwa, sebab dia buat secara kolektif, ijtihad jama'i, bukan seorang individu. Jadi kita kena faham dalam masalah, dalam konteks ni jangan kita ikut orang-orang individu yang kadang-kadang dia ada kefahaman yang mengelirukan. Seterusnya ini penjelasan yang lebih jelas, tuan-tuan boleh baca slide hamba, boleh download daripada website hamba, sebab kita nak bagi peluang pada soal jawab lepas ni. Sebelum tu hamba nak cerita dengan rekah tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan beberapa skim yang berlaku dalam yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Berlaku dalam dulu skim cepat kaya ni tuan-tuan tak semestinya mah. Dulu cacing pun ada, nego cacing bagi pulangan yang tetap. Bagi 10,000 warga per projek pego cacing, bagi 10,000 projek pego ikan keli, pego lembu, tapi bagi fixed return. Tanah pokok tanah pokok kayu, pokok depu, tapi bagi fixed return. Ambo ngajar, ambo ketua Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh di UAE. Dari banyak orang di timur-timur masalah, ambo kata marilah jumpa nak bicara, ambo boleh bagi consultation free saja. Kalau nak search nak suruh jadi patuh syariah, tak minat, memang tak minat pun. Orang lebih minat hak mana hak bermasalah tu, hak bagi fixed return. Kita kata kita boleh buat search hak yang patuh syariah. Tak berapa minat, tak ada mari pun. Amba kata buat appointment, boleh mari, kata mari jumpa, kata kita boleh bicara. Amba tak ada pun, stah ramai lagi pensyarah-pensyarah yang dalam bidang fiqh muamalah katanya boleh membantu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, tak ramai yang berminat betul-betul nak cari supaya pastikan produk tu patuh syariah. Bukan saja mah, dulu ikan keli pun ada, pokok sebagaimana sebut belut pun ada, litoh, pego litoh pun ada, tapi bagi pulangan yang tetap fixed return. Semua tu bermasalah. Pego ikan macam-macam lah. Jenis macam-macam jenis ikan. Dia buat pairing pula. Kadang-kadang lah ni jual kereta boleh emas. Syarikat BMW pun tak buat. Dia kata dapat BMW, dapat emas. Siapa? Tak masuk akal. Kalau syarikat kereta BMW, Honda, dia jual kereta nak utang. Ni jual kereta, dapat emas. Tak masuk akal. Tapi ramai orang buat, orang minat. Sebab laba tinggi. Kita bagi emas, kita bagi duit 200,000 ke dia untuk beli emas, dan kita bagi emas kat dia, dia bagi kereta kat kita. Dia kata lepas pada setahun tukar nama. Jadi pakej-pakej yang sebegini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena fikir dahulu, jangan kita gaduh timur. Sebab apabila ia dikait-kait, ada pinjaman, kita bagi pinjam emas, kita dapat manfaat daripada pinjaman tersebut, ia adalah riba. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan, masalah takabur emas kita tak terima. Hak Jenewa itu akhir sekali mula-mula tukar emas lama dengan emas baru. Lepas tu buat mari dulu emas lama, bukan lama sangat pun baru beli nebula, tak karat emas ni tuan-tuan, beratus tahun pun tak karat. Kalau pergi kat museum ke mana-mana, emas ni dia terhewat, memang dia yang hebat. Walaupun ada lagi benda lain lebih mahal pada emas, kuprum ke platinum, benda lebih mahal pada emas, tapi nak ceritanya dia tak karat. Tapi hak nebula tu kita tukar baru, mula-mula dia kata kena bayar perbezaan harga. Yang kedua dia kata nak terima baru ni kena tunggu dulu. Hak ni bahaya ni, tunggu ni. Tunggu ni kan bakal balesak. Sama dengan ETA juga, bagi dulu duit, tunggu. Tunggu ni bahaya ni. Rasul tak berjawab lagi. Rasul kata nak beli emas dengan perak. Dalam konteks lah ni, emas dengan duit nak beli emas, tak boleh beli emas cara bertangguh. Amba cerita ni pasal emas tulen. Ada pun bagi kemah-mah ada khilaf. Bagi kemah-mah ada khilaf lah. Ada pendapat Ibn Taymiyah kata boleh beli bertangguh, sebab dia sudah dianggap bukan emas lagi, dianggap sebagai barang peralatan perhiasan wanita. Bukan lelaki, wanita. Orang lelaki haram pakai emas, buat perhiasan. Pakai jam emas kau tak boleh, cincin emas kau tak boleh.
orang perempuan sahaja. Jadi kalau ada pendapat kata bayar kemah untuk wanita boleh ditangguh sebab dia bukan lagi dianggap, sebab itulah tak kena zakat. Sebab apa tak kena zakat? Sebab zakat wajib pada 4 harta. Pada duit, an-naqdin, duit lah. Jadi dulunya duit emas dan perak, lah ni duit lah, duit kertas, duit. Sebab dia tabiat dia memang dia berkembang, dia bertambah daripada masa ke masa. Yang pertama mata wang, yang keduanya binatang ternakan, yang ketiganya ialah urud tijarah, barang perniagaan. Yang keempatnya ialah zuruk mathimat, setengah-setengah buah-buahan dan juga biji yang diwajibkan zakat. Jadi salah satunya ialah duit. Jadi sebab apa emas perhiasan wanita tidak lagi dianggap sebagai zakat tebal ataupun tidak lagi dikenakan zakat, sebab dia sudah bertukar status daripada being currency ataupun sebagai mata wang, dia bertukar menjadi kepada huli, menjadi kepada alat perhiasan wanita. Jadi dia ada kaitan. Sebab apa ulama kait? Sebab memang hukumnya gitu. Sebab selain pada duit tak wajib zakat. Kita ada komputer, kita ada meja, dipanggil al-qaniyah, barang-barang penggunaan tak wajib zakat. Kereta kita mahal pun tak wajib zakat. Tapi ada duit wajib zakat. Duit wajib zakat, binatang ternak wajib zakat, kita ada padi wajib zakat, kita ada barang perniagaan wajib zakat, barang kemah tak wajib zakat. Jadi walaupun emas tu sebenarnya asalnya pada hukum asalnya adalah dianggap sebagai mata wang, tapi dia sudah bertukar status sebab dia dipakai sebagai perhiasan, maka di situ menurut Syekh Islam Ibn Taymiyah dan anak muridnya Ibn Qayyim dan beberapa lain ulama lagi berpendapat diharuskan. Walaupun jumhur kata sama, tak boleh beli emas secara bertangguh, tetapi ada kelonggaran sedikit. Tapi apabila emas tu pam Swiss ke emas jokong, kalau ni udah pakai emas jokong banyak, jadi emas jokong tu tak boleh dibeli secara bertangguh. Kita beli secara bertangguh, ia adalah riba. Ia adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi di antara yang berlaku ialah jual beli emas, jual beli emas yang sama. Jual beli emas yang sama. Kadang-kadang emas yang sama kita jual kat dia, kita beli balik. Itu berlaku inah. Dia panggil restock. Istilah dia macam-macam lah. Emas yang sama beli, dia kata tempah lah ni, katakan harga 120 gram. Lepas minggu dia beli balik yang kita 130 gram. Tak tahu masa mana jual beli. Dia kata kalau nak ambil buat apa, kalau nak restock pakai bagi duit, dia bagi tu pada kita 130 1 gram. Dia kata tu 1 gram. Kalau tuan-tuan bagi kat saya, beli dengan saya secara ETA, sebenarnya secara bank salam, secara tangguh serahan, dia kata kita bagi, bayangkan kalau beli 10 gram, 100 gram, lagi banyak kita akan bagi pulangan yang tinggi. Sama ada emas toko ataupun dia kata emas terpulang, nak stok ataupun dia kata nak restock balik, dapat pulangan, dapat duit saja-saja. Ini di antara perkara-perkara yang yang merupakan syubhat dan memang ia sangat dekat dengan riba, kerana ia dikaitkan dengan pulangan yang tetap. Amun nak bagi peluang pada soal jawab, apabila kita bincang soal jawab ini, maka insya-Allah akan banyak lagi membantu kita supaya kita faham dengan lebih molek. Jadi bagi jual beli cara etak adalah riba, dan JAKIM ada keluar garis panduan pelaburan emas, memang dengan jelas disebut tak boleh jual beli emas secara bertangguh kecuali lah barang-barang kemah. Jadi memang ada dalil yang jelas, dan Imam Nawawi pun sebut ijma' ulama berkenaan dengan berkenaan dengan tak boleh beli secara bertangguh. Jadi tak si bincang panjang sebab nak bagi peluang kepada tuan-tuan untuk memberikan soalan. Jadi rasa cara nikah cukuplah setakat tu. Kalau ada soalan dipersilakan dulu. Kalau ada soalan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syah daripada Terengganu. Jadi saya bodoh setahun dalam Facebook. Saya datang dari Terengganu pun satu akhir. Allah subhanallah. Jadi hayakallah. Yang kita ketahui sekarang ni terlampau banyaklah muslim-muslim sebab saya konsisten kan. Jadi ada 3 perkara yang saya ingin tanya Ustaz. Yang pertamanya, yang macam Ustaz kata tadi, banyak muslim-muslim yang berkaskan pada cacing ke, dan yang terbaru sekarang ni kita dah tak popular lagi, dah sebab mana orang semua dia dah keluar sekarang ni yang lebih canggih. Kita ketahui pan-pan atau tanah-tanah mana yang kita tengok korek pun sama,
pinjaman kepada bank untuk pinjam, dan kita bayar pada bank itu contohnya RM1,000. Selepas pada itu kita sewakan kepada penyewa dengan kadar dua. Ada yang menyatakan kita mahu itu haram kerana kita memberi sewaan atas pinjaman. Lepas itu yang ketiganya kan, saya ingin bertanya dari pihak emas secara bertanggung. Yang mana ada setengah kedai yang menjual barang emas yang menyatakan bahawa boleh tangguhkan bayarannya. Contohnya barang yang diambil dari kedai, contohnya rantai tangan dan ada contohnya RM5,000, dia bayar deposit RM1,000, kemudian bayar bulan-bulan sehingga habis, baru dia ambil barang itu. Boleh tak jelaskan? Okey, terima kasih saudara. Nama apa tadi? Syam. Terima kasih banyak datang jauh-jauh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang pertamanya soalan berkenaan dengan, banyak sangat soalan ya. Soalan apa tadi pertama ni? Forex, refund. Okey. Berkenaan dengan forex. Forex ni bukan barulah, lama dah. Cuma kadang-kadang pelabur kita ni berminat mencari cara yang lain lah, sebab dah isu setengah tu dah dengar banyak yang tersontuk dalam masalah emas. Setengah tu sebab dia kata baru tahu hukum, baguslah. Tapi setengah tu sebab dia kata tak ada jalan sangat, jadi pergi kepada forex. Tapi sebenarnya forex ni dah lama juga, dan ramai juga yang terkena, yang menjadi mangsa. Sebelum saya jawab soalan berkenaan forex, saya nak cerita tentang peluang-peluang lain banyak lagi sebenarnya. Peluang-peluang yang halal banyak. Terlalu banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak berniaga, kita tak sempat nak berniaga, kita boleh melabur dalam unit-unit trust yang patuh syariah. Boleh bagi pulangan 20%, 15%. Boleh bagi pulangan yang tinggi yang patuh syariah. Banyak sekarang ni. Semalam saya bermesyuarat dengan lembaga zakat Selangor, daripada seorang pakar daripada RHB. Dia kata dekat RHB saja dia kata dia manage 20 fund, 20 unit trust, dia kata yang patuh syariah. Maknanya kita banyak yang menawarkan platform-platform untuk kita melabur cara yang patuh syariah. Jadi kita kena cari yang patuh syariah lah. Kita tak payah risau. We have a peace of mind. Okey, kemudian kita juga boleh melabur dalam, kalau kita nak buat bisnes yang real business, yang betul-betul melibatkan bisnes yang sebenar. Kita boleh melabur dalam membeli aset. Kalau ada duit, boleh beli tanah. Daripada kita melabur skim yang cepat kaya, yang cepat mendapat pulangan yang banyak tadi, cara lain banyak lagi. Okey. Jadi berkenaan dengan forex, kenapa ulama ataupun kalau kita tengok fatwa JAKIM sendiri tidak membenarkan forex online, individual forex. Kita berniaga forex online. Kalau kita beli duit dolar, kita beli secara fizikal, tukar duit dolar ringgit, kita beli dolar, kita simpan dolar, kita kata lepas ni dolar ringgit akan katakan dolar akan naik, ringgit akan jatuh, jadi kita simpan. Tidak menjadi masalah, kita pegang duit tu, tidak menjadi masalah, sebab kita beli dengan dengan cara yang fizikal, taqabud. Okey, dan duit itu kita pegang. Yang masalah dengan platform forex ni, kadang-kadang yang isu besarnya, dia ada leverage. Kita letak 10,000 ataupun kita buka akaun 1,000, dia bagi kita berniaga sampai 50,000. Dia bagi kita berniaga lagi. Jadi dia bagi pinjaman kepada kita, lepas tu kita kena berniaga dengan dia. Hal ni Rasulullah sebut, naha Rasulullah SAW an bai' wa salaf. Jual beli yang digabungkan dengan hutang ataupun pinjaman yang digabungkan dengan jual beli. Hadis ni memang senang, ataupun dengan kata lain memang mudah je kita ingat. Rasulullah melarang bai' wa salaf, jual beli ataupun salafun wa bai', pinjaman yang disyaratkan dengan jual beli. Tak boleh. Sebab apa? Sebab pinjaman dia sensitif. Pinjaman, mana-mana manfaat daripada pinjaman adalah riba. Saya bagi pinjam kepada kepada Syam tadi, katakan saya bagi pinjam 10,000, kata dengan syarat kena beli dekat kedai saya. Tak boleh, sebab saya dapat manfaat daripada pinjaman tersebut. Ia adalah riba. Tak boleh kita buat syarat begitu. Jadi dalam konteks skim-skim cepat kaya, kebanyakan macam tu. Dapat harga diskaun sebab apa? Sebab bagi pinjam duit dulu kat dia. Bagi pinjam duit dulu kat dia, dapat harga diskaun. Jadi itu yang menimbulkan masalah. Jadi hutang, kalau kita tengok dalam banyak produk-produk
produk, kalau tengok Sukuk ke, produk-produk, banyak produk-produk perbankan yang antara isu besarnya ada elemen tadi. Rasulullah sebut ringkas saja, tapi elemen tu memang ada. Elemen jual beli yang disyariatkan dengan hutang, ataupun hutang yang disyariatkan dengan jual beli. Jadi ulama tidak membenarkan sekiranya ia disyaratkan. Kalau saya bagi hutang, bagi pinjam berasingan, tak apa, ni saya kata bagi hutang, bagi pinjam emas, bagi duit untuk bayar harga emas bagi contoh. Tak boleh sebab disyaratkan. Saya mengambil manfaat daripada pinjaman tadi. Jadi dalam urusan forex tadi, yang di antara isu kenapa tidak dibenarkan, ulama tidak benarkan, sebab ada leverage tadi. Dia bagi hutang, lepas tu kita kena berniaga dengan platform tersebut. Lepas tu dia ada overnight charge, okey, dan dia ada lagi unsur-unsur penipuan yang lain, tak boleh buat keluar duit dan seterusnya. Jadi memang kalau nak buat yang kalau nak jaga forex juga, sama ada dengan fizikal tadi, ataupun kalau yang platform yang betul-betul genuine, maknanya kita boleh buat keluar duit bila-bila masa, kita boleh buat keluar, lepas tu tak ada leverage tadi. Dan kita apabila tidak ada perkara-perkara yang dilarang, maka di sana yadurul hukmu ma'a illati wujudan wa adama. Sesuatu hukum itu bergantung kepada illahnya. Masa illah ada di situ, maka hukum pun ada. Masa illah tak ada, tidak ada lagi hukum tersebut. Duit daun pisang. Kenapa duit daun pisang, duit sama Jepun itu tak laku? Sebab dia sudah hilang ilahnya, bukan lagi mata wang yang dipakai sebagai contoh. Jadi di sana kaedah maknanya yadurul hukmu ma'a illati wujudan wa adama. Jadi kalaulah illah forex tadi antaranya leverage. Kalau kita boleh buat lagi unsur leverage, kemudian kita ada taqabud, betul-betul boleh transfer, boleh physical ataupun dipanggil constructive possession, boleh tengok clear dalam account, boleh pindah, maka mungkin di sana ada jalan. Tapi secara umumnya tidak berapa dinasihatkan, sebab ada lagi faktor lain iaitu mereka kata faktor apabila kita spekulasi. Jadi masalahnya spekulasi itu, kalau kita nak kata adakah spekulasi itu haram secara umum, susah juga, sebab kalau kita beli rumah pun sebab kita spekulate dah harga akan naik, kita beli dah. Takkan kita nak kata haram. Jadi speculation itu sendiri setara mana ia diharamkan, itu masih lagi subjektif. Tapi secara umumnya yang jelas tadi, ada unsur pinjaman, kemudian ada unsur overnight charge, kemudian ada perkara taqabud, ataupun dari segi perpindahan akaun ke akaun itu tidak dapat dipindahkan dengan jelasnya, tidak ada taqabud, perpindahan secara konstruktif, kita tak boleh nak transact, tak boleh nak keluar duit, maka ia adalah dilarang. Wallahu alam berkenaan dengan forex. Soalan yang kedua berkenaan dengan sewa rumah. Kita beli rumah, kita bagi sewa, tidak menjadi masalah apabila dia dengan pihak lain. Sebab itu penting kita kena tengok who are the contracting parties. Kalau saya beli rumah Syam, saya bagi sewa balik kat dia rumah tu, hak tu ada isu lah, dia akan ada menimbulkan isu bai'inah. Saya beli rumah dengan dia, saya bagi sewa balik dengan dia, sebenarnya dia nak buat refinancing, dia nak renovate rumah. Dikatakan dia beli 100,000, dia jual kat saya kata okey, saya beli 100,000, bagi duit 100,000 kat dia, dapat duit 100,000. Rumah tu hak saya, lepas tu saya bagi sewa balik kat dia, ataupun saya jual balik. Kalau saya jual balik kat dia, inah lah. Jadi jumhur ulama tak bagi, sebab kita hanya mencari helah untuk menghalalkan riba. Saya beli 100,000, jual balik katakan 150,000, itu bai'inah. Yang kedua, ijarah muntah bitamlik. Saya beli dengan dia, saya sewa balik kat dia. Jadi ada juga ulama berpendapat dia ada elemen yang sama, ia ada mempunyai helah tadi. Kita nak cover up seolah-olah nak cover up riba saja, pinjaman saja. Walaupun ada ulama kalau dalam konteks Malaysia, mereka menganggap tidak menjadi masalah sebab dia sudah berubah. Itu standard Malaysia dekat SAC, Bank Negara, mereka membenarkan. Cuma saya nak kongsikan sini ada isu syariah. Tapi kalaulah saya beli dengan pihak lain, okey, saya beli rumah dengan pihak lain, saya bagi sewa dengan, tidak menjadi masalah. Walaupun saya beli dengan 1,000, saya sewa 2,000, 3,000 pun tidak menjadi masalah. Ia tidak akan menimbulkan isu syariah, tidak menjadi masalah langsung. Jadi kita kena tengok siapakah dia pihak yang berkontrak. Dipanggil al-atraf al-muta'aqidah, siapa dia, ataupun contracting parties. Soalan yang ketiga tadi apa dia? Okey, beli emas secara ansuran, bayar dulu deposit. Jadi kita kembali kepada yang pertamanya, kembali kepada isu tadi, persoalan tadi.
perbezaan antara emas biasa, emas jongkong, palm Swiss ataupun barang kemas. Jadi barang kemas ada kelonggaran kalau kita nak ikut pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyah. Tapi kalau nak ikut jumhur, Imam Nawawi sendiri, mazhab Syafi'i, barang kemah pun masih lagi setengah ulama mazhab Syafi'i, barang kemah pun tak boleh beli secara bertangguh. Jadi bagi saya, kalau barang kemah ada kelonggaran tapi dengan syarat betul-betul genuine lah. Kalau dia melibatkan pembuatan, tempah kita tepua, maknanya memang dia kena buat penghilangan, prosesan, mungkin kita boleh pegang pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyah. Tapi kalau setengah tu dia buat ETA dengan barang kemah sengaja, sebab tangguh dapat harga lebih murah sebagai contoh. Jadi lepas tu restock, itu yang menjadi masalah, dia beli balik. Itu yang menjadi masalah. Walaupun barang kemah itu menjadi masalah, tapi kalau genuine situation, beli barang kemas secara tangguh, maknanya ikut pendapat pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyah, di sana ada kelonggaran. Dan fatwa Syekh Qardawi pun sama, dan juga garis panduan parameter pelaburan emas JAKIM pun mereka memberikan kelonggaran. Jadi kalau kita boleh beli secara bertangguh. Cuma soalan tadi disebut dibayar dulu. Dan dalam kes ETA ni bukan masalah orang tak ada duit, orang ada duit. Fatwa ulama Indonesia membenarkan beli emas bertangguh. Mereka kata orang dalam konteks sekarang ni, seolah-olah emas tu mereka kata sudah dianggap seperti bukan lagi sebagai mata wang, macam komoditi biasa. Tapi fatwa mereka ini bercanggah dengan majma' fiqhi dan majlis-majlis fatwa seluruh dunia. Tapi mereka hanya benarkan beli emas secara angsuran. Yang kita skim-skim cepat kaya ni bukan begitu, terbalik. Bagi duit dulu. Maknanya pelabur, pembeli memang ada duit, bukan nak beli emas pun, nak duit lebih. Kalau bayangkan kalau kita beli apa-apa pun, kita nak tengok nak dapat cepat. Ada beli kereta nak dapat cepat, beli emas nak dapat cepat. Tiba-tiba ni kita bagi tak nak pun. Tak saya ambil pun emas tu. Sebabnya kita nak ambil nak duit. Sebenarnya ada helah lain. Jadi dalam situasi yang biasa, genuine case, maknanya genuine case boleh beli sama ada bayaran berasuran ataupun bayar dahulu tapi melibatkan pembuatan penghilangan, maka bagi saya ia tidak menjadi masalah. Wallahu alam. Soalan lain? Silakan. Saya Muhammad Ismail. Tadi Ustaz mengatakan bahawa perhiasan perempuan tak kena zakat. Tapi setengah Ustaz kata bila kita perhiasan perempuan tu lebih pada biasa, kena zakat. Ya, betul. Sekarang ni majlis agama Islam memang mereka buat andaian lah, dia kata lebih daripada uruh biasa. Cuma dalam perbincangan ulama-ulama dahulu, mereka pun sebut apabila dipakai lah, maknanya ia barang perhiasan yang dipakai. Jadi apabila dia adalah barang perhiasan yang dipakai, maka tidak dikenakan zakat. Cuma dalam urus sekarang ni ada ijtihad, ada fatwa, mereka membezakan. Mereka kata sampai berapa gram, saya tak berapa ingat dah, berbeza daripada negeri kepada negeri. Jadi kita kena tanya majlis agama berapa gram yang dianggap sebagai barang kemah. Dia kata lebih pada berapa gram, lebih pada sekian-sekian, maka dia kena zakat. Wallahu alam. Tapi pada hukum asalnya, maknanya kalaulah dipakai sekilo sebelah sini, sekilo sebelah sini pun, dia berjalan macam ni pun tak kena zakat sebab dia pakai. Tapi siapa nak pakai lah ni, mah bahaya. Dah sekilo sini, sekilo sini. Ragu macam-macam. Wallahu alam. Ada soalan lain? Silakan. Ya. Saya ada dua soalan. Silakan. Pendapat Dr. Munir yang personal luar biasa, jadi buat di biasa sangat tinggi 10,000 dan dari kakak ada yang salah terutama ada di sini ya dan tanggung ada orang wajah 20,000 paling tempoh yang lebih personal satu yang luar biasa yang ada orang berada di koperasi jabatan ada yang di 1%, tapi kita terusnya ada yang ini lima kata untuk urus misalnya ada PDR itu macam itu macam mana. Soalan yang pertama, personal loan. Jadi istilah pun kita kena faham. Kadang-kadang istilah loan tu memang konvensional lah.
Jadi kalau kita pergi pada bank-bank Islam, mana-mana bank Islam, dia tak panggil personal loan, dia panggil pembiayaan peribadi ataupun personal financing. Jadi kalau tanya ambo, kalau kita pergi hak Islamik, bank Islamik, memang dia ada penasihat syariah dia ada pegawai-pegawai syariah dia, dan mereka maknanya kita pergi atas fatwa ataupun kita bertanggungjawabkan kepada penasihat syariah mereka. Kalau mereka kata produk itu patuh syariah, maka suruh pada mereka lah. Okey. Jadi kalau kita rasa tak puas hati, kita boleh tanya bank lain pula. Kalau bank ni buat lagu mana, kalau bank ni lagu mana, kalau amun nak minta personal financing sebagai contoh. Adakah jual beli barang? Jadi bank banyak lain bank buat, bank jual beli barang. Jadi dia jual beli barang, dia jual abang nak duit, dia jual barang. Kalau di Saudi, kalau Rajihi dekat Saudi, mereka jual kereta, katakan pelanggan nak butai 30,000. Jadi bank jual kereta pada dia 30,000. Okey, bank jual dengan markup lah, bank jual 45,000 ataupun 50,000. Harga kereta 30,000. Jadi dia tu lepas tu dia dapat kereta dengan harga tangguh. Dia nak duit 30,000, dia jual. Ramai dah orang tunggu beli dengan dia 30,000. Jadi hak tu hak asal, hak cara pembiayaan peribadi yang mana bank jual barang sebenarnya. Jadi hak konsep yang sama lah ni cuba dibuat di Malaysia, jual barang, jual minyak kelapa sawit, jual macam-macam barang. Jadi jual barang cara bertangguh, dia customer jual balik kepada pihak lain, bukan pada bank, jual kepada pihak lain dengan harga tunai. Jadi dia pun dapatlah cash. Jadi dalam konteks ni kita kena faham, dia panggil istilah pembiayaan peribadi, dia tak panggil personal loan. Jadi loan tak boleh ambil interest. Jadi pembiayaan peribadi sebenarnya dia guna konsep jual beli barang. Jadi kalau kita tak perlu kepada loan, sebenarnya jangan ambil. Sebenarnya kalau kita mana-mana pun tak perlu pada pembiayaan, tak perlu berhutang, kita cuba elakkan. Tapi apabila kita terdesak, kita cari dulu harga. Kalau bank-bank Islam pun kita cari hak mana harga hak rendah. Lepas tu kita tanya bagaimana dia buat biar kita puas hati. Kalau kita tak nak masuk, kita pergilah mana-mana, tapi pastikan kita nak hak Islami. Sama dengan insurans. Kita beli kereta, kadang-kadang syarikat jual kereta tu kata ambil hak konvensional dulu sebab dia dapat komisen. Kita kata tak asyik, amo nak hak takaful. Amo tak tahan, tak tergamak, tak sanggup. Kalau amo mati, amo ambil insurans, ambil riba. Jadi kita ada hak. Jadi kita pelanggan ada hak. Jadi kita tanya amo nak hak Islami. Kadang-kadang dia ayat sama je. Kata tak sama, hak boleh tak boleh. Dia kata sama je. Mana sama ayat boleh dengan ayat tak boleh. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Jadi ada setengah tu dia jual dua-dua. Dia kata makan tak boleh dulu, lepas tu baru makan boleh. Kita tergamuk ke nak makan tak boleh. Jadi kita kata ramah tak gamuk, amanah hak Islami. Jadi hak kita minta tertuntut. Persoalan yang kedua lebih kurang cah lah. Maknanya cah untuk cah perkhidmatan. Cah perkhidmatan. Jadi cah perkhidmatan pada umumnya kalau dikaitkan dengan hutang. Kalau koperasi tu mungkin dia boleh justify, dia kata pengurusan dan lain-lain lagi lah. Cuma secara umumnya mana-mana kita nak cah berkaitan dengan hutang, dia kebanyakan ulama meletakkan syarat dibenarkan pada taklifah fi'liyah ataupun actually incurred cost, pada kos yang sebenar sahaja. Mana kos kita nak mati stamp kos tu, mana kos yang sebenar saja, tak boleh nak ambil untung daripada pinjaman tadi. Jadi dia agak sensitif sikit lah. Cuma kalau boleh dijustifikasikan, dia kata kos 1% ni untuk pengurusan, dia memang tak buat untung pun, dia kata untuk pengurusan, maka boleh diterima. Tapi kita risaunya dia kata kos pengurusan, tapi kebetulan kabar-kabar pun dia pergi melacung tak? Pergi jabatan dan koperasi tu kabar-kabar pergi melacung sana, melacung sini, kos pengurusan. Jadi kos pengurusan itu yang dikaitkan dengan hutang masalah. Apabila dikaitkan hutang, masalahnya tak boleh kita ambil lebih daripada kos sebenar. Ada ulama kata kos sebenar ni kos kita kena bayar kepada orang lain, bukan masuk poket kita, kena bayar kepada mati stamp ke, kena bayar kepada pihak lain. Jadi dalam masalah ni ia agak sensitif lah. Jadi kita kena berhati-hati, kena cari justifikasi yang boleh diterima. Kalau nak cah tu justifikasi yang boleh diterima. Wallahu alam. Ada soalan lain? Silakan. Kalau itu rukun biasa dan lain-lain yang biasa ada pertama. Contoh dengan ayat yang diuhak kalau itu dengan ayat yang berubah dia syariah atau biasanya kan nama buat di negara apa pun dia berada. Bank rakyat setakat ni memang dia ada penasihat syariah dia, dan dia ada syariah department dia.
dan mereka pun bergerak ke arah untuk mengislamisasikan apa ni semua produk-produk dan juga aset-aset dia. Jadi maknanya kita bagi kepercayaan lah, maknanya sebab dah ada penasihat syariah, dia akui bahawa hak tu betul patuh syariah, mana kita suruh tu maknanya kita paling kurang kita dah ibrat zimmah, mana kita rasa kita dah selamat sebab kawan tu akui dah patuh syariah, maka apa ni kita suruh. Itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa tak apa sedap, kita cari lagi orang lain, kita rasa yang lebih genuine ataupun yang lebih buat transaksi yang kita rasa lebih selesa, yang lebih dekat, lebih patuh syariah. Cuma masa lah kita nak, tak ada masa kadang-kadang nak buat perbandingan. Kalau ada masa, kita buat perbandingan dahulu, kita cari hak yang terbaik. Wallahu alam. Soalan lain? Ya, silakan. Berhubung dengan emas sebenarnya, kita sedia makhluk emas ni, harga dia akan naik. Setelah kita beli ni, target keluar dia akan naik. Kalau kita beli sekarang ni, kita simpan, kita jual akan datang. Adakah itu setengah riba? Tidak menjadi masalah dengan syarat kita beli dia tu taqabud. Masa kita beli dengan tunai. Masa kita jual pun jual dengan yadan biyadin. On spot, maknanya tukar-tukaran itu berlaku segera. Sebenarnya orang nego betul-betul, kalau tanya Cina dia suka mujur baru orang bayar cash. kalau betul-betul nak nego lah, siapa-siapa pun kalau nego bukan kredit, maknanya orang bayar secara banyak orang kata-kata mampu nego, banyak orang nego yang apa ni yang tersontok ataupun orang nego tak gerak ni sebab orang buta. Dia tolak kain orang tak bayar. Dia tolak barang orang tak bayar, habis jam. Tapi apabila orang bayar tunai, sebenarnya bayar tunai tu lagi bagus. Tapi orang tak asyik lah, orang nak benda lain, orang nak hak lagu lain, orang nak bertangguh. Sebab tangguh tu ada faedah lain. Jadi kalau kita beli emas, kita beli dengan syarat beli dengan apa ni secara tukar, secara tunai tadi ataupun on the spot tadi, tangan ke tangan, tidak menjadi masalah. Kita tunggu harga naik pun, kita nak jual apa tak apa, tak jual apa tak apa. Tapi sejak 2011 tak naik-naik lagi harga emas. 2011 ni 2014 emas tak naik-naik, duk turun lagi. Tengah naik hari tu naik parut sampai apa ni 190 riyal segram. Dan ni duk main turun 120 lebih gitu ya. Wallahu alam. Ada soalan lain? Silakan. Saya tanya, contoh kawan kenanya kita masa saya tanya tak, contoh kawan kenanya kita pasal sistem EDA, pasal sistem EDA ni tanya kita tak. Lepas tu kita tahu, tapi sebab takut nak balangkan dia, kita pun buat tak tahu apa hukumnya untuk kita. Kita sepatutnya kita batal je lah. Kita kata tak sih lah, amun nak, sebab kita fikir tak saya balangkan dia. yalah kita tak sih balas tak apa, tapi kita kata amun nak tarik diri dah, amun nak pakai duit, amun tak sih. Bukan, maksud saya kita tahu yang sistem EDA ni kita tak terlibat, kita kena sayang kita. Sebab orang dah terlibat dengan benda kita, dia pun tanya kita. Contoh, aku ada sistem gini, lepas tu ini pendapatmu dari mana? Kalau kita mampu, takut dia kata kita macam Ustaz kata awal tadi, dia takut dia kata Ustaz dah Ustaz juga begitu maksudnya. Macam mana hukum dia untuk kita? Dia kat mana-mana pun kita kena ingat bahawa apa ni dalam masalah ini dipanggil apa ni bab ibrat zimmah. Jadi kita nak supaya kita tidak dipertanggungjawabkan. Kalau tidak esok tu saya tanya apa mu tak royak. Jadi sama dengan orang tak semaya, apa mu tak royak tak? Ya anak mu tak semaya, bini mu tak semaya, mu yang semaya, apa mu tak suruh. Jadi tanya bini dia kata dia tak ada suruh pun nikah 10 tahun dia tak ada suruh. Tak ada ajar pun hamba semaya. Lepas tu addal alal khair ka fa'ilihi. Rasulullah buat lain hadis lain, orang ajak orang lain buat kebajikan, dia seolah-olah dia buat kebajikan tersebut. Kita tinggal riba saja, kita dapat pahala dah. Kita ajak orang lain tinggal riba, kita dapat pahala. Jadi kita fikir secara positif. Cuma kena cari jalan lah. Mungkin kita kata aku tak pandai nak berujuh kamu, tapi mu cuba dengar pendapat. Lah ni kita banyak kita boleh hantar link kita cuba tengok pendapat apa ni, bahasa cuba tengok kih orang terkena dah. Kadang-kadang dia sebut hukum ni dia tak berapa gerung, sebut tersontok baru dia gerung. sebut lingkup tak ada duit je lah baru dia gerung, baru mikir. Sebut hukum ni dia tak boleh lagi kat sana kat sini. Tapi apabila tersebut hak ni tersontok, ni tersontok, baru dia termikir. Jadi kat mana-mana pun kita kena ingat masalah ialah kita kena ibrat zimmah. Kita kena royak ke mana-mana, kita kata aku royak ni supaya aku dah sampai ke, lepas tu terpulai padamu lah. Kalau mu rasa betul kat surah kamu, tapi bagi aku hukumnya gini. Wallahu a'lam. Soalan lain, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
开你哎呦，没不得了，你tahu asal usulnya ada kalau dia memang lama dah, memang ada Ponzi scheme dekat Amerika pun, Ponzi scheme tu apa ni Bernard apa ni tubik dalam berita tu, dia bagi berapa 7% setahun sampai ke syarikat bank-bank melabur dengan dia Yahudi. Hak tu baru ni, tapi orang sebelum ni lama dah orang dah buat, memang banyak dah lah. Maknanya orang syarikat pun boleh cari. Orang tanya dia macam mana membuat betul, dia kata that is my secret recipe. Secret, tak nak cerita. Sebenarnya money game. Jadi sikit cepat kaya ni sebenarnya dia pusing duit lah. Ambil pelabur baru, dia pusing duit. Jadi benda tu sedihnya, hamba pernah kenal seorang hamba Allah ni, tak nak ceritalah siapa dia. Dia kata dia tak tahu dah nak buat benda lain. Dia terlibat dah lingkup dah scam tu, dah bank negara pergi mahkamah, dia kena jual rumah. Lepas tu dia mari lagi jumpa hamba. Dia kata ada produk baru daripada New Zealand, daripada masalah pun mari table kat hamba nak cerita pasal sungguh ni, mari cerita masalah base kat Singapura, nak jual buku tapi samalah skim multi level. Lepas tu jual buku yang tak masuk akal. Saya tanya siapa dia karya buku, mu sendiri. Dia kata aku sendiri karya buku. Kita kata mu karya buku, sebab dia nak baca kalau buku hot-so. Tapi nak ceritanya benda tu dia tak nampak sebab dia biasa dia buat benda tu. Bagi orang biasa ni hak pegang lembu ceruk rupuk, dia tahu benda tu, dia tak fikir lebih dah. Tapi orang dia buat, dia kata nak buat macam mana. Saya tanya dia kenapa dia buat lagi tak segi. Kalau pergi mahkamah dia kata memang segi. Dah kena jual rumah pun dia kata. Lepas tu dia kata saya tak tahu nak buat benda lain, dia kata. Hak ni. Tu kita paling sedih. Sebab dia lah kadang-kadang dah berumur, dia tak tahu dah. Sebab lama dah terlibat. Jadi saya kata maknanya cubalah cari alternatif lain, cari apa ni, jual burger kau buat benda lain. Jadi fitnah, benda tu fitnah. Maknanya macam orang judi, dia dah jadi macam kaki judi, dia jadi addicted macam dia tak boleh, mana tak boleh, tak apa, hilang duit tak apa, dapat duit judi. Sama lah juga, dia kata bila nak buat skim baru, ada pula dia tahu dah kalau tersentuh, tunggu lagi, dia kata bila nak buat skim baru, dia kata kalau aku serai dia nanti saja berlaku hal lepas dah. Jadi tunggu buat skim baru pula. Jadi pelabur pun bermasalah, penganjur pun sama-sama bermasalah. Yang sedihnya dulu tak banyak, dulu Pak Mantelo tempat kita kan. Lepas tu berapa nama, lepas tu lah ni bertambah banyak. Guna multi level. Kita ada garis panduan multi level. Panduan multi level tu ada 10 perkara tak silap ambil, ataupun 13 perkara yang perlu dijaga supaya tidak bercanggah dengan syariah. Antaranya tak boleh bagi pulangan yang tetap. Ni bagi pulangan yang tetap. Petai lagi bercanggah dengan garis panduan untuk buat multi level marketing. Banyak cara. Nak ceritanya sekarang ni banyak cara. Dia guna multi levelnya, dia guna macam-macam, guna emas, guna macam-macam benda lain. Yang sedihnya sebab dia biasa buat dah, dia tak nampak jalan lain. Hal tu paling sedih. Jadi kita takut, maknanya benda tu dia bawa jadi terbiak. Jadi hal tu paling menakutkan kita. Sampai hilang pekerjaan. Ramai hamba kena sayang, hamba hilang pekerjaan. Orang cari dia. Cikgu sampai ke tak pergi sekolah lama-lama, orang dia cari PT. Demo gadah kereta nak melabur. Hak gadah dah tu, mari jumpa hamba baru ni pula, nak suruh hamba beli rumah Pasir Mas. Kata apa? Ada, dia kata token mah, buat segi. Dia duk Kuala Lumpur, kata mu duk Kuala Lumpur, mungkin melabur dengan Pasir Mas. Aku dengan Pasir Mas tak melabur dengan Pasir Mas. Kata mu kena dah dulu, tak pergi. Allah, dia kata, itulah sebab hak ni dia bagi cagar dari rumah dia. Kata serupa ya, riba juga. Ustaz tu. Sorry tu say lah ustaz. Kata sama lah, riba juga fik itu, tapi hak ni tak ada cagar rumah dia ni, dia kata dia cagar. Astagfirullahalazim. Boleh puasa baru ni jumpa hamba tengah malam, tolong lah, dia kata tolong beli, tolong tebuh. Hamba kata boleh nak beli tapi tak jadi, akhir sekali kawan tu tak jual nama rumah. Tapi nak ceritanya sedih lah, maknanya dah nak lagi, tak kena lagi. Dia habis duit banyak mana, tapi dia kata hak ni menarik sebab hak ni dia cakap ada benda, kata mu ni ustaz mu tahu kau halah-halah. Sedih. Jadi sedih. Boleh berulang. Sepatutnya hak tu pelabur, hak penganjur pun dia nak duit baru, dia buat skim baru pula. Allahumma musta'an. Jadi kalau boleh, sebab itulah Allah sebut yamhaqullah, Allah memusnahkan riba. Kita tidak ada keberkatan dalam hidup kita. Hidup kita kau susah, kau serabut. Dia fikir siang malam. Jadi ini sebenarnya adalah musibah. Kalau boleh kita ketepikan, walaupun sikit pun kita elak, insya-Allah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan lain? Silakan.
ASB kita ada dua kita ada fatwa. Yang pertama fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Dia tak kata halal, dia kata harus. Itu juga orang keliru apa masuk. Jadi kalau Selangor memang haram lah. Kalau ikut SC standard Securities Commission Security memang tak patuh lah, sebab 30% lebih. Jadi hamba dalam masalah ni hamba tak tak berani nak buat statement lah, sebab dah ada fatwa. Cuma bagi hamba kalau boleh syubhat lah, kalau boleh kita ada hotline hak patuh syariah banyak lagi. Jadi hak patuh syariah banyak lagi, kita cari hotline, kita boleh melabur dengan hotline. Cuma kalau bagi hamba lah, kalau dah ada hak melabur juga dengan SB tu, sebab kita boleh tahu berapa persen yang dia kata terlibat dengan hak tak patuh syariah. 33% kalau dia melabur dekat Maybank hak konvensional. Jadi kita dividen yang kita dapat tu kita bersihkan, maknanya kita bagi channel kepada charity ataupun kita bagi pada kerja-kerja kebajikan sebanyak jumlah tersebut. Itu pendapat hamba lah. Kalau tak ada alternatif ataupun hak lepas-lepas dah sebelum kita pindah kepada tempat lain, kalau kita rasa nak membersihkan dividen itu, kita tengok berapa persen yang yang tidak patuh syariah, jadi kita cuba bersihkan. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ya. Kad kredit, kita ada kad kredit yang patuh syariah lah. Kalau kad kredit yang tidak patuh syariah, walaupun kita pakai kad kredit tu, kita kata kita bayar segera, dia tak ada cah lagi, kita bayar dah. Kita kata kita smart, kita guna kad kredit. Kita nak beli tiket ke apa, nak travel, kata kita guna kad kredit belakang lah ni. Lepas tu kita bayar cepat. Jadi walaupun kita bayar cepat, walaupun tak ada charge interest, tapi apabila kita guna yang konvensional, sebab akad dia tu, kontrak dia adalah kontrak interest. Jadi kontrak interest tu memang kalau boleh kita hindari, kita elak, kita cari yang patuh syariah. Walaupun ada beberapa isu lah yang Islamik pun kadang-kadang ada, kita rasa tak berapa selesa, cuma paling kurang kita ada alternatif. Kalau kita tak pakai langsung, kita boleh pakai direct debit, tidak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang setengah-setengah situasi kita perlu pada kad kredit, kita cari yang Islamik lah. Yang Islamik pun kalau kita rasa tak berapa selesa, kau boleh tak payahlah kita pakai yang direct debit. Banyaklah ni bank-bank dia bagi kad, kita boleh pakai guna kad tersebut, guna direct debit, potong terus daripada duit kita. Cuma kalau kita nak pakai juga kredit kad, kita cari yang patuh syariah, yang dikeluarkan oleh bank-bank Islam. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Silakan. Kalau Pak kata tadi pasal kaedah syariah, kalau kita tengok Ponzi scheme ke semua cepat kaya, dia memang ada cakap dia tu semua cepat kaya. Memang dia tak cakap jangan cakap dari lama dari dan syarikat-syarikat ni dia ada kaedah syariah dia, syariah compliance, dan dia pakai nama ustaz ni, dan dalam kalangan itu juga ada juga ustaz macam saya kata kawan-kawan ustaz masuk. Apabila dia orang masuk, dia orang tasuk, dia orang timur bulan-bulan, dia akan pertahankan orang macam mana di sini, supaya di sini tetap berjalan dan menarik perhatian ramai pelaku-pelaku lain untuk memberi pulangan kepada mereka. Jadi ustaz boleh ulas apa ni. Satu lagi pasal fix yang return. Ustaz cakap kalau 10% sebulan haram, tapi dia dah cakap sekarang ni naik, kata 10 hingga 15%. Dia tak letakkan 10 tu sebelah letak, tapi 10 tu dia letak. Dia orang akan cari elah-elah. Betul. Boleh Ustaz jelaskan? Soalan yang menarik sekali. Memang saya ada bincang dalam website saya tu. Kalau kita kata 10 hingga 15%, 3 hingga 5%, walaupun 3 hingga 5%, dia sudah menjamin 3% tu. Maknanya paling rendah 3%. Jadi yang menjaminkan walaupun 1%, walaupun setengah persen, kita jamin. Kita katakan kita berhutang 1,000. Kita kata tak bayar, kita bayar RM1,005, kita kata. Aku pinjam sehari saja, aku bayar RM1,005. RM1,000 pun riba juga. Ataupun aku bagi pulangan antara RM5 hingga RM10. Paling kurang RM5, jadi riba juga. Walaupun kita kata tidak ditetapkan, tapi di antara tu, walaupun ada perkataan di antara, tapi sebab ada minimum tu. Tapi kalau yang mudharabah, kita kata estimated saja, yang expected, yang dia anggarkan.
Maknanya projected, maknanya kita kata dianggarkan pulangan antara dianggarkan. Tak apa kalau dianggarkan, tapi kita kata pulangan ialah di antara 5 hingga 7%. Jadi tak sedap ayat dianggarkan tu tak yakin, dia nak sedap trusted, istilah dia guna sekarang ni trusted. Dipercayai, boleh dipercayai betul-betul. Kena yakin, confident kami akan bayar tidak kurang daripada 5%. Jadi apabila perkataan tidak kurang, walaupun dia kata di antara 5 hingga 10, ia adalah riba. Sebab di sana ada unsur menjamin pulangan yang minimum. Soalan yang pertama, panel syariah. Jadi kita yang pertama kita kena siasat. Kalau dia kata dia ada panel syariah, siapa dia panel syariah? Jadi kita kena tahu siapa dia panel syariah. Jadi kita kena kenal orang ni betul ke ada kepakaran dalam bidang syariah. Yang pertama, kalau kita ada masa lah, kita boleh investigate. Yang pertama, betul ke dia ni ada kepakaran, jadi betul ke dia ada tauliah, betul ke dia ni ada kelulusan, mana boleh percaya. Yang pertama. Yang keduanya ialah kalau dia kata dia ada panel, jadi kita jangan mudah terima, kena tanya dulu. Kalau kita tak kenal orang tu, kita tanya orang lain. Boleh kenal dia ni simpulan-simpulan ni siapa dia. Lepas tu kita minta CV dia, betul ke tak? Kita minta CV. Kalau kita rajin lah. Masalahnya ramai antara kita ni mudah nak melabur je, tak nak tengok, tak nak siasat dulu. Jadi kita kena tengok ada CV ke tidak. Sekarang ni kita boleh minta keterangan dia ni mengaji kat mana. Kita kena faham. Dan seterusnya, walaupun kadang-kadang dia guna nama ustaz. Nama ustaz, kadang-kadang ustaz tu pula dia tak aktif Facebook, dia tak aktif. Dia tarik diri lama dah. Orang duduk gagah-gayuh dalam Facebook, dalam internet dah. Ustaz ni dia tak cara pun. Orang dia guna nama dia. Kami tu kata kita ada penasihat syariah. Tak percaya ustaz ni. Dia tahu dah ustaz tu tak guna, tak ada akaun Facebook pun. Jadi dia guna nama kami tu tak tahu menahu pun. Jadi itu juga satu isu hak boleh berlaku sekarang ni. Kadang-kadang dia guna nama simpulan tu tak tahu menahu. Satu lagi, kalau dia ada penasihat syariah, kita nak berapa orang penasihat syariah? Kalau seorang, Ambo sendiri banyak dah orang approach. Geneva dulu approach juga, nak bagi berapa ribu. Ambo jari cerita, tapi Ambo cerita lah maling, sebab lama-lama cerita lama dah. Nak bagi berapa ribu tapi masalah, tak berani, tak pandai. Jadi Ambo sendiri pun banyak syarikat nak approach, nak bagi duit berapa-berapa. Ambo kata Ambo letak berapa syarat lah. Tak boleh seorang, kena ada beberapa orang. Lepas tu kena ada dalil tu sendiri tu, kena ada syariah department atau pegawai syariah. Kalau tidak, bagaimana dia buat garis panduan, bagaimana dia nak patuh, nak pastikan benda tu dipatuhi. Loan ini besar, industri halal ni besar, bukan saja dalam emah. Ayam emah, orang nego ayam pun dia ada jabatan nak pastikan halal. Jadi permintaan sekarang ni terlampau tinggi. Filem pun ada. Siapa kamu tak ada? Minta hari tu buat pasal seminar pasal filem, nak buat filem hak patuh syariah. Tak ada, mana kita tak ada. Banyak sangat permintaan ya, ceritanya lah ni. Sebab dia nak filem, dia nak ambil pembiayaan. Dia ambil pembiayaan daripada bank sedang, kena patuh syariah. Lagu mana hak filem patuh syariah? Tak ada masuk, memang tak ada. Ustaz kalau rajin seorang buat research, memang tak ada. Adalah kita boleh buat cara rekah develop, maknanya berapa guideline, berapa garis panduan. Tak boleh ni, tak boleh tak ada aktiviti set, tak ada ni. Boleh sebut cara umum aktiviti ganah. Tapi kita nak mendetaili, lepas tu kita nak pastikan betul ke tak. Mungkin dia ada filem, tapi masa syuting lagu lain, dalam filem lagu lain. Jadi kita nak pastikan macam mana. Jadi banyak sangat perkara-perkara yang sebenarnya kita tak boleh nak pasti. Jadi dalam konteks ini, janganlah kita mudah apabila orang kata nak latih jadi penasihat syariah. Jangan mudah. Jadi sebenarnya ia adalah tanggungjawab, ia adalah beban yang besar. Sebab kita yang ngesahkan, kita kata produk ni halal. Jadi apabila ada kolektif, ada satu kumpulan 2-3 orang, paling kurang lagi yakin. Jadi sebab tu setengah-setengah tu dia tak sebut, dia tak ambil pun ramai. Sebab ramai lagi, apabila ramai dia kuat, dia bersatu. 3 kata tak boleh jual beli mah bertangguh, sebagai contoh. Ataupun seorang kata boleh, 2 orang kata tak boleh. Memang dia kena ikut secara kolektif. Jadi setengah tu dia tak save pula, dia kata cakap kita nak bayar kita bayar elang ramai-ramai ni kata. Buat gapo dia kata. Setengah tu dia kata tak payah pun, dia kata tak payah penasihat syariah. Jadi paling kurang lah ni kita tanya, kalau kamu buat, siapa penasihat syariah kamu? Siapa dia? Ada ke ada resolusi dia, nak tengok. Kalau mesyuarat, ada resolusi. Jadi kita kena lebih advance, berfikir dengan lebih matang, ada ke ada resolusi. Resolusi kata fatwa dia kata hak ni patuh syariah. Jadi kita kena kena berfikir dengan lebih panjang. Sebab ada sayang-sayang hak kerja di bank itu, setengah-setengah company minta pembiayaan, dia tengok, dia kata nak minta CJ halal. Senang je nak minta CJ halal. Jadi apabila kita minta
buat syarat gitu barulah kawan tu terfikir, oh kena ambil sijil halal. Kalau tidak, dia kata mudah-mudah ya dapat. Dia kata dia jual kopi lah, dia kata. Dia jual kopi lah. Ada satu syarikat nego kopi naik macam cendawan, mana-mana ada cawangan dia. Mari kat bank Islam minta membayar. Kawan ni kata nak tengok sijil halal ada ke tak? Dalam proses tak sih nak tengok sijil ada. Jadi kita buat syarat yang ketat gitu, barulah kahwin tu terfikir. Jadi bagaimana kita nak create awareness, bagaimana nak kita nak menyuburkan kesedaran ni, tadilah cara ni dengan kesedaran tadi. Kalau dia kata ada penasihat, siapa dia? Lepas tu kalau seorang kata tak ada, seorang kalau dia kata ada 3 orang, nak tengok ada mesyuarat, putusan majlis mesyuarat dia. Kata ataupun fatwa yang desain, yang kata mengesahkan bahawa ia patuh syariah. Jadi kebanyakannya hak buat bisnes ni dia tidak regulated, tidak berada di bawah badan kerajaan yang mengawasi dia. Kalau bank memang bank negara buat syarat, kena ada pengesahan, kena ada minit mesyuarat, boleh minta keputusan. Jadi mereka dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hak syarikat-syarikat biasa ni, takat mana kita boleh kita pertanggungjawabkan mereka. Jadi kalau tak ada orang dalam, orang syariah, pegawai syariah nak memastikan garis panduan tadi, susah. Sebab itulah bagi hamba kena ada. Dia syarikat tidak rugi, dia melabur kalau letak seorang pun, lepas tu dia dapat kepercayaan. Maknanya dia buat tu cara yang patuh syariah. Orang ramai mari sebab orang nak lah ni, orang nak yang patuh syariah. Orang tak asyik. Sebab orang ramai dah syirik, orang ramai dah sedar, orang tahu dah hukum. Tak asyik terlibat dengan riba. Tak pandai kita nak terlibat dengan riba. Nak lawan tu tak pandai. Berapa tahun kita boleh hidup? Kalau kita mati dalam keadaan kita buat riba, macam mana? Jadi dengan itu perlulah penambah baikan itu dilakukan. Dan dia di-push, diminta, dituntut. Jadi pengajar juga kena berfikir panjang supaya ia benar-benar patuh kepada tuntutan syariah. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ada berapa minit ya? Ada soalan lain? Tak ada dah. Kualiti dah. Tidak. Jadi amba minta maaf dah sekiranya ada terkasar bahasa. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan amba. Amba minta maaf. Dan sekali lagi amba nak ayat kalau kalau nak baca dalam website, boleh berhubung juga dengan amba, pergi kat website amba tu, boleh berhubung, boleh hantar email dan kita boleh berbincang, insya-Allah boleh berinteraksi daripada masa ke semasa. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada kawan saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.